Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Sebenarnya sesi ini merupakan sesi live yang kita buat secara santai. Apa tajuk kau tulis hari ni? Tajuk hari ni, bahaya rimba dan manusia. Bahaya, tak tahulah, tiba-tiba terasa macam kita nak main dengan tajuk ni. Kadang ada orang berfikir jugalah macam, ya, cuba cerita sikit. Apa tu berkenaan dengan hutan, manusia sikit kan. Okay, kita buat sound check jap. Bunyi ke tak okey, okey tak okey? Jelas suara? Okey, alhamdulillah. Sekejap saya try ni tu Okay, sound agak okey. Tapi kenapa macam kabur? Dia nampak kabur ke kamera jap. Ke kamera lens tak lap lagi? Saya kena lap sikit. Okay, try lap lens dulu. Okay, sambil-sambil tu kita masih baru lagi. Ini merupakan podcast tengah hari yang ke berapa ni? Yang ketiga kot. Ketiga, insya-Allah. Siri yang Jelas ni ketiga. clear tak sekarang? Ke masih okey sikit. Dia okey sikit okey, okey, dah ngam. Okey. So, hari ni kita Mael cakap tajuk dia apa? Lebih kurang macam Rimba, bahaya rimba dan manusia. bahaya rimba dengan manusia. Okey, aku tak tahu lagi. So bagi yang mana yang baru masuk, alhamdulillah, thank you so much for coming. Ini merupakan podcast tengah hari kita di mana memperkenalkan aku adalah Badik daripada Core Outdoor and Tactical dan saya ialah Mael daripada Core Outdoor dan Tactical juga. Alright. Bagi yang masih baru lagi tak kenal kami, kita orang ni banyak menjual barang-barang outdoor, barang tactical lah. Cumanya live di tengah hari ni lebih kepada sesi nak berbual. Kita nak berbual santai je dulu. Setiap hari insya-Allah akan ada topik-topik baru ataupun apa-apa sajalah. Dari mana topik-topik baru ni datang? Okey, aku nak beritahu korang, dekat sini Mael merupakan staff terbaru kami. Jadi dia tak ada background yang banyak pasal outdoor, pasal tactical. Jadi pada awalnya kita orang pada waktu petang akan duduk-duduk sambil sembang-sembang minum kopi untuk bertanya. Mael akan bertanya, okey, barang ni macam mana, kenapa nak kena pakai apa. Daripada sesi perbualan yang banyak macam tu, kami ilhamkan, why not kita buat je. Mael, kau nak tanya aku, apa kata kita buat live je terus. Sambil-sambil kau yang tanya aku, penonton-penonton pun boleh tanya juga. Alright, betul. Okey, tanpa membuang masa sebelum tu minta tolong geng untuk tap screen serta sharekan live ini kepada rakan-rakan Teruskan anda. tap screen dan sharekan live. Itu Betul. paling penting lah, tap screen dan sharekan live. Dan kalau korang along the way ada benda yang korang nak tanya, terus pinkan, letakkan dekat komen. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Tapi daripada masa ke masa aku kena jawab apa yang Mael tanya dulu lah kan, of course kan. So podcast ni santai je. Kalau ada barang dalam beg kuning yang korang nak tahu, bagi tahu nombor berapa, InsyaAllah nanti kita akan cerita. Abang, ada orang minta review lah, Safwan Abdullah. Oh, belum apa-apa. Dah minta awal review dah nombor minta 2. Baik, kita layan dulu. Item nombor 2. Kita pinkan sekarang boleh ya? Okay, aku dah pin. Dia click foldable lightweight camping chair. Itu barang ada kat sini? Tak ada kat bawah. Tak ada. Ambilkan satu. Director chair. Director chair. Boleh? Ni hari rimba dan manusia. Dari situ. Habis sebelum kita review barang nombor 2 tu bang, kita orang terus ke soalan pertama daripada Mael sambil tunggu barang sampai. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak Permulaan soalan macam biasalah. Assalamualaikum dan bismillahirrahmanirrahim. Badik, saya nak tanya dengan Badik kan. Sebab Badik ni berkenaan banyak tentang hutan dan kadang pergi ke event-event taktikal, bermacam-macam event, betul? Sebut sikit. Sikit-sikit ada lah juga. Okey. Ada persoalan dia yang kadang merusingkan saya punya fikiran. Antaranya ialah, Badik boleh tak explain kat saya kan, siapa itu rimba dan siapa pula manusia? Okey. Roughly lah kalau daripada soalan. Okey, soalan ni semua aku tak tahu Mael akan bagi. Jadi kadang-kadang jawapan tu melalut, dia je nak cover line. Okey, rimba tu basically bro, dia hutan lah. Kita definisikan rimba tu sebagai hutan dan juga segala isi dia. Manakala manusia tu kita akan merujuk kepada manusia lah, pengguna dia lah. Kita akan klasifikasikan manusia tu sebagai pengguna kepada hutan. Tu jawapan dia. Okey, untuk review item nombor 2 ni, iaitu director camping chair. So dia datang siap dengan bag. Ada bag dia sekali. Yang ini adalah display unit kita orang. Okay, ini ada dia punya bag dia. Bag dia akan memberikan seperti ini. Okey, Abang Safwan ada lagi tak? Nak bertanya tak Abang Safwan? Ini ialah bag dia. Bag unit dia. Minta maaf dah agak macam ni sebab kita memang dah sumbat kat tempat
Apa ni? Ni untuk Cawan display dia. lah, tempat cawan dia. Nak buka? Boleh lah, just tunjuk Okey, biar saya orang buka nampak jap, sedikit. Kita tunjuk sikit serba sedikit. Inilah director chair. Hopefully boleh lah dia berdiri kat sini. Alright, abang nampak insya-Allah. Maksimum load bearing dia 120 kilo bang, seingat saya. Benda ni. Dia ada dua warna lah, warna kaki ni dengan warna hitam. Alright. So kalau apa yang nak bezakan serba sedikit dengan yang mana dijual online oleh orang lain, material kita ni ada baik sikit lah, tapi dia bukannya sebuah item yang premium sampai boleh tahan 200 kilo. Bab ni masih terserah kat masing-masing. Yang 200 kilo pun boleh je duduk, tapi takut tak tahan lama. Dan kita pernah jual yang boleh tahap 200 kilo, tapi sayangnya dia berhentikan production. Yang itu memang confirm 200 kilo boleh, sebab saya sendiri duduk dah lanyak 2 tahun. Lama Badik? Lama. Tapi kursi tu memang steady. Harga Wenzel. Kalau orang datang cakap minta kursi Wenzel tu lah tu. Tapi barang memang kita dah kontak kilang pun dah stop production. Kita pun tak faham. Barang baik dia stop production, memang pening sikit lah. Alright. Lepas tu ada komen kedua ni, Din 155, dia tanya tali headlamp nak ekor HC60 ada tak? Tali yang jenis ada HC60 tengah sekali. Aku rasa kan itu tak pasti bang. Untuk permainan live ni takut kadang-kadang ada barang-barang aksesori sampai level macam tu kita tak dapat nak tangkap ataupun ingat. Tapi nak selamat, abang boleh inbox kita orang. Betul. Inbox message kita orang supaya nanti our team boleh contact abang balik lah untuk kita confirmkan balik untuk menjawab soalan abang. Payut KL, thank you join my live. Masih macam join. Okay, ada 10 viewer, terus tag minta screen. Tolong untuk tag screen Okey, Badik boleh kita teruskan dengan teruskan soalan kedua. Okey. Tadi Badik dah cerita sedikit tentang definisi rimba dan manusia. Sedikit sebanyaknya ringkasan lah dia. Tetapi ada yang saya nak tahu. Badik setuju tak dengan kita umpamakan perkataan bagaikan aur dengan tebing, yang kita boleh kaitkan dengan rimba juga? Itulah alam, betul? Boleh tak cuba Badik terangkan tentang istilah penggunaan bagaikan aur dan tebing dalam penggunaan rimba dan manusia? Aur, untuk siapa yang tak tahu, aur dengan tebing ni aur ni adalah pokok buluh lah. Kita cakap spesies pokok buluh yang kebiasaannya dijumpai di tebing-tebing. Jadi daripada istilah aur dengan tebing ni bermaksud pentingnya aur ni untuk mengukuhkan tebing tersebut. Tanpa aur, tebing tu confirm jahanam, kena sapu dek sungai. Ni kalau tak percaya korang boleh search je aur dengan tebing, nanti keluarlah gambar klasik. Sebab ramai orang tak tahu aur tu apa. Betul. Jadi kalau dalam istilah rimba dengan manusia ni, aur dengan tebing ni, tebing tu adalah manusia. Tebing tu adalah manusia. Aur tu adalah alam lah, hutan lah, rimba lah. Berarti ni memang kita akan saling, orang kata apa, perlukan satu sama lain, ataupun sebenarnya aur ni tak perlu pun benda ni. Manusia ni tak perlu pun rimba, ataupun rimba ni tak perlukan pun manusia. Kalau ikut sejarahnya, kalau ikut logik dia, rimba ni tak perlukan manusia. Rimba tak perlukan manusia? Rimba tidak memerlukan manusia, tetapi manusia yang memerlukan rimba. Sebab dalam pembentukan bumi ke apa, sains yang aku sedikit belajar, manusia ni adalah antara komponen yang paling tak penting lah dalam gayah, dalam alam. Maksudnya tanpa manusia, bumi boleh berjalan macam tu je, akan survive sampai bila-bila, tak ada masalah apa. Tetapi dengan adanya manusia, dan katalah tanpa kawalan, bumi boleh jahanam lah. Jadi macam tu juga, aur tidaklah memerlukan tebing sangat-sangat, sebab aur boleh je pokok tu hidup kat dalam sikit. Tapi dengan ada aurnya di tebing, tebing akan bertahan dengan lebih lama. So ekosistem tu memang menarik ciptaan Allah tu. Dia memang menarik. Dia steady. Bila cerita balik macam Allah, bila kita memerlukan alam pun boleh nak katakan memerlukan juga kita sebenarnya. Perlu. Bila tanpa yang orang kata apa, karbon monoksida kan. Jadi kita ni bila hembuskan nafas mengeluarkan karbon dioksida, monoksida pula. Karbon monoksida. Waalaikumsalam. Sambil-sambil live bang Okey. Kita tak perasan kot, tapi abang lah moon outdoor tu. Selalu datang kat komen. Thank you bang. Terima kasih banyak bang. Okey, alhamdulillah. Banyak kali datang, tapi mana terusnya. Muka cam tapi abang memang dalam Facebook kan memang senyap ya. Memang tak pernah review muka tu kan. akhirnya jumpa. Akhirnya jumpa juga kan.
Memang hari tu memang banyak juga ambil barang kat sini. Jebak dah ke? Thank you for jemalah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, balik Okey bang, terima kasih bang. Saya tekan Baik. bawah. Hai bang. Alright, itu daripada istilah dia kan. Tapi ada satu lagi yang saya rasa macam ini lebih ke arah lagu Badik sebenarnya. Badik pernah dengar tak tajuk lagu yang dibunyikan oleh Datuk Zainal Abidin yang bertajuk Hijau tajuknya? Pernah dengar? Bunyinya seperti ini. Bumi yang tiada rimba seumpama hamba. Dia dicemar manusia yang jahil ketawa. Bumi yang tiada udara bagaikan nyawa. Bagaikan tiada nyawa. Pasti hilang suatu hari tanpa disadari. Apa pendapat Badik dengan lirik lagu yang dituliskan oleh Dr. Zainal Abidin? Datuk. Sebab bagi saya benda ni rangkap yang menarik bila kita ceritakan daripada sidik susu sudut sisi. Sidik susu. Kau typo dalam otak kau ni. Kan? Okay. Sudut sisi tu kan. Kita macam wow. Kalau pada mula lah, aku pun ada sejarah agak dengan lagu ni. Ada juga kan? Cuba cerita. Saya nak dia, tahu juga. Dia bila kita tak faham, kita tak cinta lah, tak kenal maka tak cinta lah. Jadi lagu ni kalau kata dulu aku dengar, lagu ni lagu lama juga sebenarnya. Betul. Aku dengar masa tu aku belum menjadi pendaki gunung yang tega lagi. Wih, asalnya tahun 2000 berapa tu kalau belum? Itu aku start hiking pun start hiking betul-betul 2015 berapa 2005. Lagu tu tak silap aku sebelum tu lagi. Lama. Tak silap aku lah, lagu tu agak lama. Dan ataupun mungkin masa first aku dengar tu aku belum menjiwai seperti mana aku menjiwai gunung sekarang ataupun hutan sekarang. Dan first aku dengar lagu tu dengan penghayatan adalah melalui Baskers bro. Baskers? Ada satu bulan puasa tu aku dengan time tu aku kerja luar lah. Aku dengan geng-geng office aku. Ada kami bertiga kalau tak silap, kami decide okay, raya ni nak pakai perfume. Jom kita beli perfume kat Singapura. Siapa ke sana kita orang kerja KL. Dari macam jom pergi Singapura nanti cari perfume. Kalau kau fikir macam mahal siap macam KL tak ada jual perfume, tapi itu jam boleh lah, jom lah. Tapi kalau itu jam KL rasa tahun 2000 berapa? 2005 kan? Tu aku pergi Singapura ke apa? Di Singapura tu time dekat KL lagi time tu 2005 tu. Tak 2005 aku kat kampung lagi. Aku kat EU lagi belajar lagi. So aku pergi Singapura tu dalam 2013 macam tu kan. Jadi masa kita orang pergi tu bulan puasa. Tapi puasalah, kita orang tak adalah ambil rusah tu kan. So kami masih berpuasa pergi Singapura dan kami duduk dekat homestay kat Johor. Jadi masa nak berbuka puasa tu, salah satu kedai tu dia ada buat ada baskers, dia nyanyi lagu ni lah. Lagu Hijau, tajuk dia Hijau. Persoalan dia kan tentang lagu ni, macam mana sampai terdetik tercetusnya idea Badik dengar lagu ni tersedar. Sebab aku kalau dengar lagu ni kita dengar lagu of course lah, dia ada bait ayat, dia ada irama apa semua, ada trending kan, tak kisahlah. Tapi kalau aku yang senang catchkan aku, yang pertama adalah irama dia. Mula lagu Hijau ni irama dia aku tak tune sangat, aku tak suka sangat. Bukan gaya aku lah, aku biasalah dengar yang macam Nirvana, Metallica, Green Day, Butterfingers. Rockers. Ini rockers ni. Rockers lah. Tapi bila duduk tu kau terpaksa dengar sebab orang basking kan. Betul. Jadi aku dengar lirik dia dan aku boleh tertangkap dengan lagu kalau lirik dia bagi aku hebat lah. Dan masa aku tengah makan tu, aku ingat lagi makan sotong bakar. Tengah makan sotong bakar, dia nyanyi lagu tu kan. Jadi aku dengar lirik dia. Geng, ini kalau balik rumah, bila hari pertama kita jumpa? Ini boleh jawab ni. Boleh. Aku boleh jawab. Aku boleh ingat agak monumental lah. Aduh. Dan bila aku dengar dia punya lirik tu, masa aku dengar tu memang betul doh apa dia cakap. Tapi dia cakap dengan bagi aku penuh seni. Betul. Menjiwai sesuatu yang apa dikatakan tu. Karakter dia memang hebat lah, Datuk Zainal Abidin ni. Dan bila nak keluarkan ayat-ayat ataupun lirik-lirik yang mempunyai baik, dia macam ni, dia macam pukul anak sindir melantu. Dia macam tu lah. Dia cakap macam ni, tapi sebenarnya kat belakang tu kita tahu dia tengah bercerita pasal apa kan. Jadi macam lagu Hijau ni, dia ada rangkap yang mana yang paling jahat sekali. Mana tu? Lagu dia berbunyi macam permulaan dia biasalah, bumi yang tiada rimba seumpama hamba. Dia punya chorus tu yang buat first aku
tersangkut habis kat chorus dia. Oh. Dia cakap, oh anak-anak tak boleh merasa mandi laut, bersaing main rama-rama. Yang main dengan rama-rama tu, yes, aku ingat chorus, main rama-rama tu yang buatkan aku macam, macam betul lah. Aku terasa macam masa aku kecil, rama-rama ni bersepah, Mat. Betul. Rama-rama, kelkatu adalah benda yang Okey, saya tak tahu kelkatu tu apa, boleh bagi explain sikit. kelkatu ni dia aku shoot lah. Kau tanya benda yang aku pun sebenarnya tak tahu bila fikir balik. Kan, Aku tak tahu spesies kelkatu ni apa benda, tapi kelkatu ni dia macam selalunya ada lepas hujan macam tu. Mungkin lah kita orang kampung, kalau lepas hujan lebat ke apa kan, habis lah jahanam lah, bukan jahanam lah, penuh lah rumah dengan kelkatu. Sebab dia jenis yang sikit atas dekat lampu kan. Lepas tu nanti arwah nenek aku dia akan letak besen kan. So kelkatu tu pun masuk dalam besen kan. Dia macam jadi macam reflektor air Jadi reflektor air kan. Aduh kan. Tak teringat zaman-zaman dulu kampung kan. Jadi lagu tu dia buat aku tertangkap dengan bait ayat rama-rama tu lah. Sebab bila fikir balik, time tu aku macam tersentak kan. Betul lah, rama-rama ni sekarang tengok jadi jakun. Macam contoh sekarang, macam especially aku sekarang, anak aku kalau tengok rama-rama, yang nombor 2 takut, yang nombor 1 macam wah cantiknya. Tapi macam aku pula masa budak, rama-rama kalau dulu masa aku budak, mungkinlah aku kampung ke apa, tikus lagi rare daripada rama-rama. Ya. Tapi zaman sekarang, tak tahulah, mungkin sebab kami duduk dekat KL ke apa benda, tikus biasa. Tikus dengan kucing ni bawa sikit tikus je. B40 punya rumah kan. Betul. Tapi sembang pasal rama-rama kalau kita nak tahu kan, mungkin atas dasar arus perubahan zaman dan akan membanyakkan sesuatu pembangunan, betul sekarang ni. Mungkin menyumbang kepada kepupusan juga, betul lah Badi. Apa pandangan benda tu? Kalau ikut logik kita manusia makin ramai, lepas tu masing-masing pula nak beli 1-2 biji rumah. Nak beli lebih sebiji kalau mampu kan. Apa yang berlaku, pembangunan tu makin pesat, makin meluas, dan apabila tanpa kawalan ataupun tanpa perkiraan, habitat benda ni daripada kecil-kecil sampai yang besar-besar ni akan boleh hilang lah. Macam mana kalau aku tak tahu lah, Mai, kau perasan ke tak, seminggu 2 minggu lepas agak, dan aku tak tahu kau lah sebab kau bukan geng gunung sangat, tapi kami yang geng-geng gunung ni agak terfikir jugalah, apa yang berlaku ni adalah harimau macam makin selalu masuk kampung. Faham? Sebab terasa, saya macam setuju dengan Badi. Atas dasar berita tu merebak. Dan macam jadi hampir-hampir jadi normal lah harimau masuk kampung. Kalau tak dulu, aku ingat masa kecil, kalau harimau masuk kampung tu kecoh. Kecoh gila-gila punya. Sekarang ni harimau masuk kampung, nampak lagi harimau. Benda tu dah jadi mungkin macam ada berlaku normalisasi ke apa benda, aku tak tahu. Tapi benda tu dah agak normal lah untuk binatang buas wujud dekat penempatan kan. Logiknya sepatutnya Badi kan, untuk tentang benda ni kan, kalau kita fikir balik, rimau kan, seekor rimau atau gajah lah, saya ambil contoh, tak sepatutnya dia pergi ke tempat-tempat macam ni. Kalau ikut logik, kalau ikut pemahaman pun sebenarnya dia tak nak. Tapi melainkan kalau rumah kau, ada jugalah, kalau macam aku daripada Keluang, kita memang tahu ada kawasan dekat Keluang tu nama dia Kahang. Dia tu kira daerah kau, aku tak tahu, daerah Keluang. Kahang tu aku tak pasti bahawa pendaerahan ke apa benda. Itu kira hutan simpanan juga ke ataupun dia kawasan Felda. Jadi kawasan Felda normal lah, memang buat dekat tempat hutan lah kan. So dekat situ pun tak semua tempat dekat Kahang tu yang senang jumpa gajah. Tapi memang ada spot-spot, macam ada satu rumah member Ahmad nama dia, ni pengusaha parantan tari. Dia punya rumah memang selalu je gajah lalu-lalu. Untuk kawasan dia lah, sebab kawasan dia tak berapa, bukan je ceruk, tapi memang kawasan gajah. Tapi bila harimau ni jadi satu tanda tanya lah. Artinya daripada kecil duduk sana, dah tahu, dah mau starting kat sana 20 tahun, 30 tahun, tak pernah hanya harimau jalan-jalan depan 7E kan. Sekarang anytime. Baik tapi pandangan kita lah, rasa macam kita tak nak menjadikan sesuatu benda ni normalisasi untuk kita, atas dasar ialah habitat
liar kan, habitat yang mudah pupus. Kita ambil contoh yang hampir pupus sekarang dan mungkin susah, tapir. Tapir, badak sumbu Sumatera. Badak betul? sumbu dah tak payah cakap ah. Oh, kita dah jarang dah. Kalau tak dulu tahun rasa sebelum 2015 tengok saya time tu pemburu giat mencari tu. Dia pun, tapi nak salahkan pemburu habis ni tak boleh juga. aku tak tahu lah. Aku bukannya subject matter expert dalam bidang ni, bukannya expert. Tapi ada satu perkongsian ni menyebabkan terbeliak biji mata lah. Apa itu kalau Macam tadi kita cerita pasal harimau di Rimba kan. Kita pun tahu kita Malaysia ke arah kepupusan harimau. Kan? Harimau Malaya. Harimau Malaya. Apa nama Tigris jacksoni. Itu gelaran nama saintifik dia. Panthera tigris jacksoni. Kalau tak silap, untuk harimau Malaya nama saintifik dia Panthera tigris jacksoni. Kalau tak silap lah. So kalau bersembang dengan orang biasa, engkau lah. Ya, aku rasa aku tak pernah sembang benda ni dengan kau. Kenapa harimau pupus? Kenapa harimau pupus? Jujur bagi saya sebab ataskan arusnya pembangunan satu. Mungkin atas dasar yelah, bila kita memulakan pembangunan, hutan kawasan mesti akan jadi kacauan, ancaman. Jadi ini kita tengok sebagai developer ke apa kan, kita tengok tanah ni sesuai kita nak bangunkan sesuatu tempat penempatan manusia. Hakikatnya kita dah mengacau pula flora dan fauna. So bila harimau tu terjadi, dia terancam, merasakan dia terancam, dia akan berpindah ke tempat lain. Wallahualam, ini pandangan saya lah, tak tahu pula. Majoriti pandangan memang macam mana kau cakap, dan sebelum aku dengar pendapat dia pun aku cakap benda sama lah. Pembangunan, pembalakan haram, pemburu haram. Itulah menyumbang besar kepada kepupusan harimau. Tapi dalam paper tu agak terkejut sebab kita tengok komen. Boleh? Disebabkan Pink Lady Seller, disebabkan rumah dia orang terganggu. Betul. Assalamualaikum Abang Handsome Segak Bergaya. Daripada Abang Daniel Oji. Apa topik hari ni? Abang, kita cuba pindahkan podcast kita kepada tengah hari bang. Kan? Belah petang tu macam penat sikit. Kalau tengah hari ni at least kita segar, dan belah petang boleh buat kerja lain lah. So tajuk hari ni kita adalah rimba dengan manusia. Lebih kurang macam tu. Alhamdulillah, betul. Okey. Ekosistem terancam. Ekosistem terancam. Okay. Betul. Sebenarnya apa yang aku nak cakap, yang aku belajar tu lebih kurang sama dengan apa yang Arai Okada ni cakap, ekosistem terancam. Tapi findings daripada paper tu, dia tak silap aku paper, maksudnya kajian saintifik, scholars lah, daripada orang-orang universiti lah. Punca utama harimau terancam adalah disebabkan peluang pekerjaan di kampung yang sikit atau tiada. Tak, saya masih mind blowing. Kenapa pula kena mengena dengan tu? Okey. Aku ulang sekali untuk viewer live kita. Punca utama kepupusan harimau di Malaysia adalah disebabkan oleh kekurangan peluang pekerjaan di kampung. Peluang pekerjaan? Jahanam kan? Tak, betul. Kita dah macam, apa kena mengena? Apa kehalan? Apa kaitan peluang pekerjaan dekat kampung dengan kepupusan harimau? Padahal tengah-tengah pembalak, pemburu haram betul yang buat kan? Okey. Macam Abang Jamal cakap hari tu, malaikat dah tanya kat Allah, betul ke nak lepaskan masa kat dunia? Ini ada orang komen ni, Miyoid. Sebab sumber makanan dia orang dah tak ada, tu yang lari. Apa yang aku cakap ni merupakan punca utama yang membawa kepada apa yang Miyoid ni cakap. Okey, kau bayangkan. Diterangkan dekat aku, kenapa, apa kaitan tak ada kerja dekat kampung menyebabkan harimau ni pupus. Okey, kau dengar Bila tak ada kerja kat kampung, aku tak tahu kau ni nak kata orang kampung tak cukup kampung lah. Kau ada kampung tapi kampung kau tak berapa nak hutan lah. Kau Melaka kan, Melaka awal apa benda siap 4 traffic light je. Johor 4 traffic light kau dah jumpa Negeri Sembilan. Negeri contoh lah kan istilah. Tapi disebabkan apabila tak ada peluang pekerjaan yang berkualiti, orang kampung akan terus membuat kerja kampung. Dan ini biasa untuk kau jumpa dalam, kalau kau sembang dengan geng-geng yang daripada kampung kan. Macam aku kan, benda ni adalah biasa, iaitu pergi berburu. Itu sesuatu perkara yang biasa. Tapi boleh saya mencelah sedikit tak?
Nak katakan kebiasaan yang biasa saya dengar, antaranya yang biasa duduk Sabah dan Sarawak, itu biasa saya dengar. Oh, saya biasa nak buat untuk buruh. Bila jumpa klien lah dalam proses mencari lampu suluh ke apa, dia akan minta recommended mana yang sesuai. Untuk Semenanjung, saya belum pernah lagi dengar plan ni. Boleh Badik terangkan? Bila orang kampung pergi berburu, dan contohlah, maaf katalah, viewer tak ramai, ada 10-15 orang tak screen. Viewer tak ramai. Mungkin dalam viewer ni pun ada geng-geng kampung ataupun kenalan di kampung, ataupun memang macam aku asalnya orang kampung. Kita tak terkejut untuk orang pergi berburu ni. Pergi buru buat apa? Saja-sajalah cari lauk, kancil ke, napur ke, kijang kan. Ataupun pergi tembak-tembak lah. Aku nak pergi tembak babi hutan, dia rosakkan tanaman aku. Itu biasa terdengar. Normal lah, contohlah kan. Tapi kau sedar tak, aktiviti pemburu haram dalam satu hutan ada berapa orang? Orang kampung yang dalam hutan ada berapa orang? Pemburu haram kejar harimau contohnya. Orang kampung ni kejar napur, kejar kancil ni hari-hari bro. Oh, faham. That's why lah kena dengan apa Badik katakan tadi, pekerjaan. Jadi disebabkan dia orang tak ada kerja yang, maaf kata, kita sembang ni secara kasar lah mungkin tak tepat. Maaf kata, kita kata dia tak ada kerja yang best. Jadi kerjanya pun, contohlah, kerjanya noreh getah contoh. Aku bukan nak mengutuk tapi ni contoh. Noreh getah tengah hari dah habis. Petang free-free, jom lah jalan-jalan. Ya betul, biasa orang toroi getah dia akan keluar dalam sebelum subuh biasanya. Sebelum subuh dah keluar. Sebelum subuh dah keluar. Lepas tu petang dah mengail lah. Afsal tak kerja dah habis lah. Yang mana pergi memburu? Jadi kalau kata yang diburu tu adalah kijang, napur ataupun babi hutan kan. Lepas tu rimau tu nak makan apa? Strawberry. Kita ambil lah jungle story. Jadi nampak yang kita duk tuduh ni daripada paper tu, dia macam nak cakap tak boleh nak tuduh pembalak haram semata, tak boleh nak tuduh pemburu haram semata. Sebab pemburu haram setahun tak ada 12 ekor pun dapat. Betul. Setahun tak ada 300 ekor pun dapat untuk seorang pemburu haram. Itu untuk seorang pemburu haram. Yes. Tapi jenis yang memburu mengikutkan undang-undang tu lain pula. Tapi yang memburu macam orang kampung ni tak ikut undang-undang pun. Tak ikut undang. Mana boleh memburu? Bukan ada kategori, maksudnya ada musim di mana kita boleh memburu babi hutan. Itu dulu bang. Sekarang ni senapang pun nak dapat lesen pun susah. Susah kepada tak boleh. Itu tajuk lain lah. Cerita senapang tu mungkin sekejap lagi aku boleh sambung lah. Apa sedikit aku tahu. Jadi bila sumber makanan Pak Rimau ni tak ada, automatik, logik lah. Kau yang belajar tak habis macam aku ni pun automatik dalam kepala kau dah tahu, bila makanan kurang, yang pertama kau akan kurangkan zuriat. Betul. Logically kalau dulu rimau sekali beranak kembar 8, sekarang ni kalau boleh dia nak beranak 1 sebab makanan kurang. Badik boleh saya mencelah sikit Ada satu lagi saya tertengoklah kajian dekat artikel yang mengatakan ini singa, saya tak tahu singa punya kategori dia sama macam kategori harimau ni, Pak Rimau ni. Singa punya kategori yang saya tengok artikel, dia katakan mampu mengawan ni kita panggil benda ni. Hampir satu hari 100 kali. Berartinya waktu tempoh di pembiakan ikutkan laju. Betul? Sama ke tak dia dengan rimau? Spesifiknya aku tak pasti. Tapi logiknya ada. Katakanlah satu hari dia bekerja 8 jam, balik malam dia buat anak. Contohlah kalau macam manusia lah. Kan? Habis. Balik malam jumpa bini, pam man. Contoh betul. Tapi kalau jangan salah sangka korang, jangan salah tapi sangka. Tapi kalau kita reflectkan balik kepada kehidupan manusia, ada juga satu, nak kata kajian tak pasti, tapi finding. So dalam ni kalau ada yang nak membangkang, boleh bangkang lah. Okey, betul. Ada juga satu lagi situasi, kenapa didapati pada satu zaman ni, kenapa orang kaya kurang anak, orang miskin banyak anak? Masa mungkin. Masa bro. Orang miskin pula yang duduk berdekatan dengan, dulu kan jalan kereta api tepi banyak rumah tau. Kenapa sekarang rumah-rumah tu dah tak boleh duduk? Tak tahu, tak pasti. Okey. Orang miskin lagi banyak masa nak buat anak. Orang yang tepi rel kereta api ni pula 2-3 pagi kereta api lalu terbangun. Bising. Yang dah terbangun ni satu orang.
Jadi dia berkaitan dengan masa juga. So disebabkan macam kita kembali kepada cerita rimba dengan harimau kita ni. Apabila harimau ni dia susah dapat makanan, dia perlu bekerja lebih nak cari. Makin dia bekerja lebih, makin kurang lah masa dia nak buat kerja, nak buat projek. Oh, projek Jadi punca dia, sebab tu punca kita dalam problem kita panggil problem analysis ni, kita cari kepada punca sebenar. Daripada pembiakan, kenapa dia dia macam ada masalah pembiakan, ada masalah makanan apa semua. Bila kita cari punca sebenar, logik memang boleh terima, disebabkan orang kampung menuai hasil secara boleh kata berlebih-lebihan. Dia kalau bahasa kita, kau nak tuai hasil cari kancil ke apa, buat-buat merasa sudahlah setahun sekali ke setahun 2 kali. Ni tidak, 2 hari sekali kau masuk hutan cari kancil. Betul. Kalau kau dah 2 hari sekali, Pak Jenab 2 hari sekali, isterinya si Rosna 4 kali sehari, campur satu kampung, campur ada berapa puluh ribu kampung ada kat dalam hutan, kat dalam Malaysia ni. Macam mana harimau kita yang bernilai 300 ekor tu nak compete dengan manusia? Dia kena kejar, kau tala je, jadi. Logik lah. Jadi benda ni yang dia cakap, kalau nak cerita, kalau berdasarkan pemahaman pasal artikel ataupun paper ni, kalau nak dimakikan barua, kena makikan barua orang kampung lah. Tak boleh makikan barua pemburu haram. Itulah, tapi tak setengahnya bila kita ceritakan secara awam, minta maaf ada yang biasalah setiap orang ada pendapat masing-masing, betul tak Badik? Tapi logically pendapat ini ialah yang paling kukuh. Kalau kita fikir balik, kita kembali kepada penyebab asas. Kalau kita just ambil ciri-ciri sebab apa, banyak macam-macam sebab. Tetapi yang asas dia ialah pekerjaan dia. Disebabkan tak ada pembangunan di kampung untuk pekerjaan. Tu dia punya ayat tu lebih kurang macam itulah, tapi kunci dia pekerjaan dengan orang kampung. Sebab katalah orang kampung ni kerjanya cukup bagus, dia dah tak ada dah nak pergi buru-buru ni, buang masa dia je. Betul. Tapi kalau fikir balik, betul, sebab apa? Majoriti lah. Kalau saya yang duduk kat kampung pun, ternampak peluang di bandar lebih besar, saya akan pergi ke bandar, meninggalkan kampung. Dekat kampung tu sendiri ada peluang pekerjaan. Faham? Macam kau cakap, sebab tu ayat dia tadi bukannya sebab peluang pekerjaan di bandar, tapi di kampung. Dekat kampung tak ada peluang pekerjaan. Andai kata kau duduk balik dekat kampung, mungkin Melaka kau tu kau darabkan lagi 3 ke 4 lagi ceruk lah. Tak apa, saya ambil lah contoh Duk Alu Gajah ke. Duk Alu Gajah lah, ada sedikit ke dalam kan. Dalam, betul. Tapi kau dapat gaji sama dengan macam ni. Dan kalau kata kau kerja kat sana, gaji mungkin kalau katalah kat sini gaji kau 1,500, kat sana mungkin selayaknya 1,200 contoh. Kita ada lagi gaji asas kan. Contohlah kat sana 1,200. Baik kerja kampung, kos rendah. Betul, kos rendah. Tapi kalau kata duduk kat kampung pun, kerja kau dapat gaji macam Kuala Lumpur, baik kau duduk kampung. Betul. Jimat kos rendah. Dan bila kau duduk kampung dengan gaji Kuala Lumpur, kau takkan perangai sama gaji 1,500 dengan 1,200. So apa, pekerjaan tu berkualiti. Benar. Sebab tu dia punya paper tu dia kata sebab tak ada pekerjaan yang berkualiti. Dia kena pergi ke sumber sebenar yang dia nampak. Sebab kalau kata orang ada pekerjaan kualiti, maka kuranglah perangai. Pertama, kurang perangai orang kampung ni pergi berburu. Yang kedua, tahu atau tidak, pemburu-pemburu haram walaupun datangnya daripada Siam, daripada Vietnam, daripada Indonesia, ada yang datang ke sini juga. Ke sini, dia memang datang ke sini. Macam paling banyak Thailand lah, Siam lah. Tapi tahu atau tidak, macam mana dia orang tahu sini ada hutan? Kalau bukan orang kita sendiri cakap sini ada hutan. Betul, diorang pun tak akan berani nak masuk. Macam mana diorang nak tahu sini ada rimau, sedangkan kalau orang kita tak cakap sini ada, orang cakap rimau. Sebab ada tali barut. Bila mana pendapatan kau okey, kau tak akan menggadaikan harta negara dengan menjadi tali barut. Dan ini pula, ni sistem, ni kalau seimbang ni gua cakap sama lu, dia punya kiai dia tinggi lah. Dia memang cerita macam politik Malaysia macam seimbang kan. Ya, betul kan? Kalau pendapatan kau okey, pertama bila pendapatan okey, automatik kau tak akan ambil rasuah. Yes. Buat apa kau nak rasuah? Apa yang aku dah dapat dah cukup. Tapi itu daripada sisi pertama lah, apa yang Badik kata. Manusia kan, boleh jadi ya, boleh jadi tidak juga benda perkara ni. Dia buat masa ni akan nampak boleh jadi sebab ada contoh macam negara-negara luar yang, tapi dia punya punca dia adalah kalau kita panggil bahasa kita GST ya. Dengan GST yang tinggi boleh membayar gaji yang lumayan, menyebabkan peratusan rasuah pun turun. Sebab orang yang berkuasa, yang pegang kunci kuasa,
bagi dia dah dapat apa dia nak, duit. So dia tinggal menjalankan tugas. Dia yang boleh rasuah tu tak ada, tapi kurang dengan banyak. Kalau dekat Malaysia ni gaji pun tak seberapa, bagi kata dia, ambil rasuah senang. Bila ambil rasuah mula lah, bocor sana bocor sini. Sebab tu dia punya kata kunci pangkal dia macam saya cakap, kenapa Kupu Pusat Harimau ni dia ada banyak persoalan dia tu, dan dia cuba mencari satu punca yang asas yang boleh berkait dengan semua ni. Peluang pekerjaan. Dan cara nak mengatasi ni ada dua yang aku nampak. Satu daripada involvement kerajaan untuk mempengaruhi ekonomi setempat, dan yang kedua adalah paling long term sekali adalah sistem pembelajaran. Okey. Kita asyik sembang tentang benda tu, tapi ada satu benda. Kita nak baca komen dulu ke atau macam mana? Okey, kita sekarang ni kita akan cuba baca komen dalam TikTok kita sebab kita pun tengah buat live. So korang kalau ada apa-apa benda nak cakap, ada apa-apa benda nak tanya, shoot sekarang. Betul. Kalau ada gift nak bagi sekarang supaya kita orang nampak apa yang korang nak bagi. Benar. Okay, sambil-sambil tu Mael, go baca komen. Okey. Saya nak start daripada pisang kita. Ekosistem terancam iaitu Arat Okada. Ini yang tadi betul lah. Macam Miyak tadi dah jelaskan, iaitu sumber makanan, iaitu daripada segi peluang pekerjaan. Alhamdulillah. Dan satu lagi, Alhamdulillah, mana ni Daniel Oji, macam Abang Jabang cakap hari tu, malaikat dah tanya, Allah betul ke nak lepaskan manusia ke dunia? Miyak pula ada mengatakan tentang sebab pernah baca artikel ni tapi tak ingat kat mana. Betul, ada pernah keluarkan juga artikel Cuma silap masa jumpa benda tu kita tak save. Jadi tak boleh nak jadikan rujukan. Kalau tak kita dapat tunjuk kan. Sedapnya Badik makan banana. Banana. Alright. Okey, tak apa. Badik boleh. Kita minta tolong kita nak sesi minum air sekejap. Seteguk je dulu. Minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan pergi kepada promosi barang yang kedua. Kita dalam live ni kita tak ada nak cerita banyak pasal barang, tapi kita akan bawakan barang-barang yang hot stuff dia. Jadi contoh, sekarang ni kita dekat Nightcore HA13 ni. HA13 di manakah anda? Inilah dia. Alright, inilah nak saya terangkan sikit Okey, cerita HA13 dan juga bateri dah ada. Bateri dah ada kan? Bateri dah ada. Oh geng, yang mencari bateri jangan lupa cepat-cepatlah kan. Inbox kan, tak pun nak booking dulu boleh ke sistem nak buat booking dulu? Ada kot dalam beg kuning, tak ada? Beg kuning belum lagi. Nanti kita up untuk malam ni punya live. Malam ni insya-Allah. Alright. Inilah HA13 Max output sehingga 350 lumen. Apa yang menarik tentang benda ni? Merupakan kategori hybrid. Boleh memakai bateri AAA dan boleh juga sumbat bateri HLB 1300 iaitu bateri petak. Serta jangan risau, dia yang paling menarik daripada segi strap dia reflektif hampir keseluruhan. Dan last sekali saya nak cerita tentang max output dia. 6 lumen 140 jam, 100 lumen penggunaan bateri AAA 12 jam, dan penggunaan 350 lumen untuk penggunaan AAA boleh bertahan hingga 3 jam, dan dia boleh pergi sejauh 120 meter. Cukup tak cukup? Badik 120 meter? Cukup. Lebih kan cukup? Sebab nak buat gedah-gedah sungai lepas? Cukup sangat. Badik si kata saya ni hutan jarang-jarang ni. Okay. Alright, itu sikit sebanyak. Dan yang paling penting, benda ni merupakan kategori waterproof IPX6. Tak perlu risau. Hujan sekeliling, boleh Badik terangkan sikit macam mana? Tak ada hal lah. Tak ada hal lah. Saya Muhammad Ikhwan, dia tanya power bank hari tu ada tak? Oh, kabur 2000 Kabur 20,000 ada kat sini? Ada. Ada bang. Tapi ada dalam beg kuning ke? Tak masukkan beg kuning. Alamak, lupa nak masukkan dalam beg kuning. Kita beg kuning santai-santai. Ini kabur 2000. Power bank Nightcore kabur 20,000 ada bang. Boleh add to cart. Abang pergi dekat TikTok shop kita orang, cari Nightcore. Saya tulis bang Nightcore Carbo 20,000. Okey ni bang, saya dah komen Nightcore Carbo 20,000. Boleh pin. Okey, saya dah pin Nightcore Carbo 20,000. So kalau abang berminat, boleh cari kopi ke apa benda ke, screenshot ke, pergi dekat TikTok shop kita orang, dah boleh cari Nightcore Carbo 20,000. Saya dah pakai sendiri. Ini macam. Jikalau tak dapat malam ni Badik. Malam ni saya akan masukkan. Kalau tak ada malam ni boleh masukkan. Dalam saya punya live insya-Allah. Okey, kita sambung balik kepada sesi bertanya soal jawab
Itu apa tadi tajuk dia lebih ke arah mana Badik? Peluang pekerjaan kita nak cerita tadi. Peluang pekerjaan rimau. Ini bukan termasuk sumber rimau, iaitu semua keseluruhan flora dan fauna juga. Kan hanya termaktum kepada fauna. Fauna itulah haiwan, betul? Dia lebih impact dia lebih besar kepada haiwan lah. Haiwan semata. Tapi fauna ni pun dia akan ada impact juga pada satu jangka masa yang lebih panjang. Tapi Ben, minta maaf kita kembali balik pada tajuk tu Badik. Sembang-sembang pasal benda ni. Rafflesia ada lagi tak semenanjung sekarang? Banyak. Ada lagi bunga Rafflesia? Cuma Rafflesia ni dia pokok yang dia bunga yang sensitif lah. Aku nak kata pokok Rafflesia ke bunga. Dia bukan pokok. Dia bukan bunga. Dia lebih ke arah ni. Dia bunga. Bunga Rafflesia ni sensitif dan manusia ni bodoh. Jangan terasa saya manusia. Sebab misalnya contoh dekat Allahu Akbar. Lodging memang ada package untuk pergi tengok Rafflesia. So first kau pergi tengok package ni, dia nasib. Kalau time dia berkembang, kembang lah. Time dia kuncup lah. Bukan kerja kita nak kembangkan dia kan. Ya. Tapi datang manusia yang bodoh ni, laknatnya manusia ni. Laknat kan. Sebab apa? Kita ada tendensi untuk bergambar dengan benda yang cantik lah. Of course lah, jangan kata kau, aku pun cantik lah, naklah selfie satu kali. Ya. Tapi kenapa kadang-kadang Rafflesia yang banyak ni tidak digembar-gemburkan? Sebab bila orang datang, orang pijak akar dia, patah, mati apa kok? Macam mana? Boleh ceritakan sikit kriteria akar dia? Kita kadang tak tahu. Dia nak cerita dia simple dia. Sebab manusia yang bodoh ni dah tahu benda tu tebing, kau boleh diri nak ujung-ujung, memang jatuh lah. Bila jatuh jangan marah, bila mati jangan nak mengungkit lah. Dan maaf kata, benda ni memang aku pegang kuat dalam kepala, jadikan satu amaran dalam kepala. Sebab kalau sebagai pendaki gunung, dah ramai pendaki gunung yang maut disebabkan nak ambil gambar yang cantik sini, ujung sikit. Dan aku nak salahkan orang 100% pun tak boleh. Sebab contoh bila aku mendaki gunung, kita jumpa pot yang cantik, pot yang baik, ambil gambar kan. Memang automatik bila kau ambil gambar tu secara daring sikit, gambar tu akan hasil lebih unik dan lebih cantik lah. Maksudnya banding gambar Mael duduk bersilat kat situ, aku duduk pegang satu jari, lagi real kan. Kena pula view cantik-cantik kan. Dan yang latest sekali aku tahu maut disebabkan yang macam hal-hal yang macam ni adalah di Kinabalu lah, tapi dah beberapa tahun lepas. Dia jatuh daripada puncak Lows Peak. Uish, jauh babe. Tinggi babe gali tu, Lows Gali. Memang engkau takkan dapat lah tengok gambar mangsa. Sebab kita maaf kata menjaga aib lah. Sebab apa bercakap menjaga aib? Kalau kau tengok gambar tu memang tepuk dahi. Faham? Jadi hancur teruk sangat. Kau guna imaginasi kau lah. Imaginasi saya pernah lihat. Minta maaf. Saya time umur kecil dulu, saya cerita pengalaman sikit lah Badik. Waktu umur saya kecil sekitar dalam darjah 5 ke darjah 4, pernah lalu kat flat. Ini real, memang pernah nampak depan mata orang jatuh daripada tingkat 18 top terhempap. Tapi situasi gunung berbeza sikit. Sebab hancur dia wallahualam. Kau jatuh of course mangsa akan lembik lah. Maksudnya dalam ni dah hancur lah. Kalau tingkat 18. Sebab ada juga member pengalaman tingkat 6 ke atas, tak ingat, tapi yang minimum 6, jatuh plek depan muka babe. Meramang Badik. Meramang. Sebab yang kesian member tu, tengah jalan-jalan bunyi baru nak tengok atas macam pek. Betul. Diri yang member macam tu, diri tengok depan muka kan. Kita jadi kaku kejap. Memang apa benda ni? Ni orang, dia jatuh. Banyak pertanyaan lah. Tapi dalam situasi gunung yang jadi sadisnya, kebanyakan jatuh bukannya jatuh. Satu, kalau jatuh obviously bukan tempat rata. Betul. Dia bertayar tajam semua. Dia bertayar tajam semua. Dan pula lagi sadis bila jatuh tu adalah tumbling. Dia jatuh bergolek-golek. Tebing kan, jarang tebing gunung macam ni. Tegak macam ni, dia ada sengit sikit, jadi kau akan kelakang. Jadi kadang-kala tu kena bawa beg plastik merah kecil. Macam kita bagi orang beli barang, kita bagi plastik kan, kena bawa. Asal nak kutip daging. Nak kutip daging? Bukan.
Itu tu mata dia, pergi ambil mata dia. Oh. Ni otak dia. Faham, Dan faham. limbs, apa otot apa limbs, bahasa Melayu apa benda lah, anggota-anggota yang macam ni boleh terputus. Allah. Tu semua berpunca daripada kembali kepada sifat sekadar sebab nak ambil gambar yang cantik lah. Tapi jujurlah kita kata tentang daripada gunung ni kan, apa inisiatif kerajaan kalau berlaku je benda ni? Tak tahu pendapat Wadik, boleh ke tidak kalau ikutkan contoh saya kata puncak Gunung Kenai, ramai juga nak tak gambar ujung-ujung tu. Untuk kerajaan boleh ke nak buat pagar kat situ ataupun tak boleh sebab takut mengacau ekosistem? Dia Kalau kita ikut undang-undang. kalau ikut undang-undang dia akan kena backup dengan sains lah. Dia kena ada sains lah. Di sebalik setiap tindakan perlu ada sains ya. Jadi pertama, paling mudah kerajaan ni ditutup dia lah tempat tu. Oh. Macam tu banyak pula akan jadi urusan. Tak boleh, saya nak naik gunung. Tapi ini hak saya. kenapa dia boleh tutup? Sebab bilangan pendaki gunung tidak berapa ramai. Aktiviti tu bukanlah aktiviti yang majoriti buat. Jadi kerajaan akan lebih tumpukan kepada aktiviti yang majoriti buat. Contohnya kalau kita cakap mendaki gunung lagi sihat pada e-games, tapi promotion untuk e-games adalah lebih meluas. Betul. Sebab pengguna ataupun pengguna e-games lebih ramai daripada pendaki gunung. Ada macam kita tu panggil lah. sebagai consumer betul. Consumer lebih ramai. Jadi kalau kata apa dia boleh buat pun, satu adalah tanda amaran, dan kalau perlu baru dia buat pagar. Pagar tu antara benda yang last. Sebab daripada science adventure tourism, daripada science adventure, apabila kau meletakkan sesuatu yang bukan asal dia dah jadi, kita istilahkan sebagai noise. Dia sebagai gangguan. Noise ni bising lah bahasa orang putih. Tapi noise ni tak semestinya daripada telinga saja, tapi daripada pandangan. Oh, ini saya Badik ada share kat saya juga. Jadi kalau kau masuk hutan, tiba-tiba kau nampak traffic light, macam ganggu lah. Jadi sebab tu juga kalau kau perasan, dah start implement tapi sangat sikit. Kau tengok telco tower, dia punya pemancar. Tapi kadang ada telco tower ni pemancar dia buat macam pokok. Dia catkan warna coklat macam kayu kono-kono, lepas tu kono-kono ada daun, padahal tu dia punya satellite dish. Itu sebenarnya nak kurangkan noise. Tapi kalau ambil konsep lah, kalau kita fikir, contohlah bila dia buat tower, mesti dia akan ada satu kelip-kelipan juga dia kena buat juga. Atas dasar apa? Keselamatan udara punya trafik. Betul. Itu pandangan lah. Memang betul-betul lah bagi saya. Kalau tak betul, Badik boleh betulkan. Benda tu memang mengganggu. Tapi again, macam aku pernah cakap, apa pun keselamatan nombor satu. Nyawa. Keselamatan. Nyawa manusia tetap nombor satu. Jadi apa-apa pun, contoh macam tu, walaupun lampu kelip-kelip tu kadang sakit mata tengok, tapi kalau tak ada dia, kita tak tahu bila masa helikopter akan terlanggar ke, kapal terbang akan terlanggar. Dia tak akan ada, dia tak dapat satu warning kan. Dia tak dapat warning, dan dia tak dapat nak agakkan distance benda tu dekat atau jauh. So benda tu nak tak nak kena ada lah. Alright. Itu daripada sisi. Tapi lah ada satu lagi. Sekejap, kita ke komen. Komen ada 7. Panjang je Okey, Ayed, saya jaga pokok ketum je. Alhamdulillah semalam kena rush. Aduh. Daniel Oji, akar bang, dia tak ada pokok. Betul lah tadi. Baju dah sampai. Ada Syafiqah Nostra. Ini baju yang dapat, yang pemenang cabutan bertuah. Lafuma tu. Hari ni tak ada buat. Lupa lah. Nanti kita akan buat lah. InsyaAllah setiap live kita akan buat pemberian giveaway lah. Giveaway baju percuma kepada siapa-siapa lah. Random lah kita buat kan. Tak cantik pun, cuma dia unik dan sebab besar. Betul, dia besar. Macam Gunung Baling, bahaya. Gunung Pulai Baling, bahaya, betul. Life nature and Dronography. Nama dia memang macam betul-betul grafi dia. Gambar dah gempak lah. So Gunung Baling Pulai ni antara yang berisiko lah. Sebab karakter muka bumi dia yang halus dan juga tajam. Dia memacak, nipis dan tajam lah. Namun mungkin disebabkan guide-guide sana memainkan peranan. Sebab tu cakap tadi, pagar tu adalah benda terakhir. Dan bila kita pergi ke tempat-tempat macam tu, dan bila kita pakai guide akan minta tolong, jangan macam tu, kalau nak duduk sini boleh macam ni je. Dan guide akan sentiasa memerhatikan hotspot ni.
Kalau nak dibandingkan, kita boleh bandingkan secara terus Gunung Baling Pulai dengan Bukit Tabur ni. Bukit Tabur Bukit Tabur ni lagi babe. Dulu masa kita orang baru pindah sini, Bukit Tabur ni masih buka. Hari-hari memang orang naik. 50 orang, 60 orang. Kalau hujung minggu tu kadang-kadang 300 orang naik. Alamak, tak mengacau, maksudnya tak terlalu padat ke? Memang terlalu Traffic padat dia... tapi disebabkan Bukit Tabur ni dia santai. 2-3 jam boleh habis. Dan dia tak susah. Naik-naik dia macam penat sikit. Lepas tu view macam belah kiri, contohlah yang paling aku ingat, belah kanan ni boleh tengok KL, belah kiri ni kawasan hutan. So dia macam ada satu line yang membezakan antara hutan belantara dengan kota raya. Memang the view memang smart gila. Tapi Bukit Tabur ni dia technical. Mungkin macam Baling Pulai juga technical. Dan kenapa dia ditutup? Antaranya pertama dia nak apply untuk UNESCO. Tapi yang kedua ni lah, sebab Bukit Tabur ni dia macam setahun wajib satu mati. Dia jadi macam tu pula Dia dah macam tak tahu saya. Bukit Tabur tahun ni tak ada orang mati lagi Pop esok ada orang mati. Alamak, tak tahulah, bila cerita pasal gunung-gunung ni kan, dalam fikiran saya dah menjadikan satu adat resam. Macam Badik kata, wajib ada juga yang kena mati. Ada macam tak tahulah, ini jadi satu mentaliti saya. Dia jadi punca dia antaranya tu lah. Bila orang makin ramai kan, jadi risiko makin nyata. Dan bila risiko tu kita tak handle dengan baik, memang accident lah. Macam tu lah. Faham. Alright, komen seterusnya pula. Mana tadi Tadi saya pernah terjun KLCC Mall. Pernah terjun KLCC main. Tapi mak kejut sebab dah lambat pergi sekolah. ini dalam mimpi mesti macam macam tu kan. Masa dia ni OG share kat Singapura tahun 2006, ada orang terjun dari tingkat 20 meletup badan. Tak terkejut babe. Sebab impact tu terlalu kuat kan. Ya Allah. Tak boleh nanti harimau kena lupa pagar. Ni Menteri Alam Semula Jadi. Oh no. Din Bulan dia kan Din Pisang, Din Bulan. Penjelasan saintifik. Terima kasih. Dia sama macam kat sungai. Manusia susun batu tegak tu. Tu pun tak patut tegak tu. Tak patut Sama macam Bukit Ketumbar geram betul sebab dia orang tak ikut arahan. Tu bang. Nak kena seorang tercedok kot baru sedar. Betul juga Manusia susun batu macam kat sungai susun batu tu kan. Ya banyak. Bagi lah. Badik pada tu mengacau ekosistem ataupun ada apa pandang, sebab saya tak nampak. Kadang orang macam bila tipulah saya pergi sungai, kadang nampak batu-batu tu nak try. Mesti main. Tipu tak main. Contoh depan mata aku apa yang berlaku, contoh paling best adalah Sungai Pisang. Sungai Pisang. Dekat Sungai Pisang ni ada air terjun paling famous dia yang kat bawah, tapi atas sikit ada satu lagi lubuk. Bukan lubuk lah, macam kena kolam track sikit track pakai slipper je, tak pakai suspender pun, dia punya dekat tu. Cerita jarak tu sebenarnya dekat lah. Tapi ramai juga yang tak tahu. Ada je yang tak tahu tapi ramai lah yang tahu. So dekat tempat ni asalnya dalam dia, aku cakap kau 2 meter lebih kot dalam air dia. Dan aku selalu dengan kawan-kawan aku yang rapat-rapat pergi sana, kita akan terjun tiruk kat situ. Dan aku pun perasan lah bila orang datang, tapi ada sekali tu aku perasan aku nak kahwin. Lagi seminggu aku nak kahwin. Aku dah start ambil cuti. Tapi boring-boring kat rumah, member LZ dia duduk dekat area sini. Jom dek Sungai Pisang. Okay, dah nak kahwin dah ni. Tapi pergi. Kami sampai-sampai je, kami pergi kat lubuk tu dan kami tengok orang duk terjun. Situ kawasan dia dalam sebab majoriti orang kalau tempat dalam ni dah tak berani lah. Kalau orang katalah, aku tak tahu kau berhenti berenang ke tak, 2 meter punya air tak sentuh lah. Tengok lah. Tapi aku dah tengok orang duk terjun. Hari ni banyak kompetitor, ramai orang main. Kita orang pun syok lah. Aku pun terus buka seluar pula. Buka kasut, buka selipar. Spender tak buka? Buka baju. Spender tak buka sebab pakai seluar. Tahu tak ada seluar. Bang lompat bang Dia pun lompat bang. Aku pun tiruk. Pum, berpasir muka. Ya Allah. Air dah jadi cetek. Air jadi cetek atas dasar batu. Air jadi macam cetek. Sedangkan air masih di paras yang sama tapi jadi cetek. Dulu 2 meter, sekarang ni 1,5 meter ke bawah. Apa penyebab? Aku pun keluar tu menyumpah-nyumpah. Pahalan kan. Bila masa kolam ni cetek, dulu kawan-kawan nak lemas kat sini pun ada kawan aku nak lemas. Dia bukan sekadar saya cakap kawan lemas, kita lemaskan kawan. Lemah memang dalam gelupo-gelupo, kita tolong selamatkan.
Sekali aku tengok dekat hilir sungai tu, dia macam membulat, terjun, dia membulat, lepas tu dia mengalir kan. Dekat sini orang pasang batu-batu empangan. Oh, okey. Aku dah dapat tangkap something. Lepas tu balik tu aku confirmkan dengan member aku, betul, empangan tu punca. Sebab apa? Bila kita buat empangan, air sungai ni bro, dia dalam dia ada sedimen, kita panggil pasir halus tu. Jadi bila kau buat empangan, velocity air tu, dia punya tahap kelajuan air tu akan rendah lah sebab ada halangan kan. Betul. Tujuan kau buat empangan supaya air makin dalam je. Tapi kau tahu ke tak, bila kau buat empangan, speed air akan kurang. Bila speed air kurang, pasir-pasir yang dibawa air daripada hulu tu akan jadi slow, akan terenap lah, akan landing lah. Jadi lepas satu masa, air tu dah naik. Dan dia akan jadi blok. Jadi blok. Faham? Oh. Semudah itu. Disebabkan susun-susun batu, air makin cetek. Bila air cetek, ikan tu nak duduk mana? Ikan kena pindah. Betul, kena pindah. Dah tak ada ruang dia. Sebab tu ikan tu boleh je sampai ke sana. Situ memang lubuk ikan. Tapi ikan dah tak ada sebab air dah cetek. Ikan tak muat aku macam tu. Tak nak menyorok ke apa benda kan. Rumah dia pun mungkin dah tertimbus ke apa. Jadi kau faham tak kenapa dia cakap susung batu tu boleh, tapi pada-padalah, janganlah buat empangan beria. Sebab automatik pun aku tak tahu korang kat dalam ni jenis yang selalu camping ke tak, engkau pun jenis yang selalu pergi tengok ke tak. Kalau korang pergi dekat mana-mana campsite binaan, kau pergi tengok dekat sungai ataupun sungai-sungai buatan ni. Oh, boleh take note balik Boleh. Kau tengok, kau akan nampak bila mana engkau wujudkan satu empangan, enapan dekat bawah tu banyak gila. Enapan pasir ni bermaksud dia macam pasir, macam lumpur. Okey. Dia tak bersih sebab punca dia tak ada velocity, dia tak ada kelajuan untuk bawa dia pergi. Sebab dia boleh pergi lagi jauh. Sepatutnya dia akan pergi lagi jauh. Jadi di sungai-sungai yang original, yang cantik-cantik ni, kebanyakannya memang kena pergi tempat ori sebab aliran air dia tidak diganggu. Faham? Yelah, sometimes bukan nak kata apa. Saya setuju apa Badik kata. Tetapi atas dasar setengah orang kalau boleh kan, nakkan tempat tu tidaklah terlalu berbatu sangat. Lepas tu tempat hotspot menarik-narik. Biasa macam tu lah bila camping-camping kan. Mesti pergi tempat spot menarik kan, ya, cantik-cantik kan. Tapi jangan sampai mengganggu Badik. Jangan sampai mengganggu benda tu Itu leave no trace. Tapi dia prinsip dia tu agak tinggi lah. Tak adalah kita nak macam nak suruh semua orang kena buat. Tak ada lah macam tu. Tapi kalau kau ada knowledge ni, kau akan mula nampak orang cakap, oh sini best tu, campsite ni, port ni best tu. Kau datang dengan pengalaman yang kau ada, dengan sains yang kau ada, dengan pengalaman yang pergi tempat yang raw, yang apa yang definisi asli cantik tu ada, kau tengok noise. Sebab apa? Kau tahu batu ni bukan asal pada sini, pasir ni tak sepatutnya ada. Cantik ni sebenarnya subjektif Jadi subjektif lah. Jadi kalau kau cakap cantik, aku pun okey lah, no problem. Kau cakap cantik-cantik lah. Tapi kalau cakap, oh tempat ni memang alami, memang terpaling rimba, tak. Datang sekilas je zas. Tak, ini tak dah hutan. Tahu dengan pengalaman kita kita dah tahu. Kita dah pergi nak jumpa sungai tu kena jalan 4 hari baru jumpa kan. Memang tak ada pembangunan apa benda. Tempat yang raw, tempat yang baling mancing boleh naik ikan besar-besar bas. Tapi pemancing tega, jujur saya kata, kalau kita tengok grup mancing mana ni, banyak yang jadi pergi hirup-hirup, masuk lah, sini ada satu spot, hotspot, ikan macam ni, besar bos. Sampai macam diorang ni real lah. Dan diorang dia, yang akulah, pemancing ni diorang sebenarnya explore ni, diorang yang dia kejar tu bukan ikan sangat, yang dia kejar tu current. Dia panggil current tu apa? Aku tak tahu lah, tapi bahasa aku current. Aku tak tahu dalam ni ada pemancing ke tak. Kalau ada boleh korang komen sama ada betul ke tak statement aku. Bila ikan tu sambar makan kau punya umpan, tarikan tarik tu current tu layar. Dengar mesin tu. Layar naik, ambil gambar dengan ikan besar-besar bas, lepas. Faham. Ada juga yang jenis bawa balik makan. Tapi biasanya bawa balik makan pun dia kata tengok dia akan pilih. Pilih lah. Yang anak-anak ni tak payah bawa balik, biar besar. Pemancing ni agak beretika lah. Yang mana tak beretika ni memang peta-peta yang pakai pukat rimau lah aku panggil. Maksudnya yang kecil-kecil pun dia perambat, yang mana main bom, main current ikan ni kan. Itu memang mengarut lah. Habis rosak ekosistem. Alright, boleh kita baca komen je. Dah makin jauh Sama macam patut ke dekat sekolah buat kempen untuk aktiviti hiking dan camping. Ini
bagi macam ada knowledge. Oh, Yet tanya patut ke dekat sekolah buat kempen untuk aktiviti hiking dengan camping ni? Bagi Soalan macam ni ada knowledge. menarik juga. So actually kita pun memang dalam usaha juga. Memang salah bukan kita dalam usaha lah. Aku memang ada impian untuk buat school tour kan. Kita pergi dari sekolah ke sekolah untuk menyampaikan ilmu camping. Cumanya masih tak terzahir lagi apa nak buat. Tapi kalau misalnya lah terjadi, benda ni kena rujuk balik kepada sekolah, iaitu pihak sekolah juga. Dan untuk pihak sekolah ni perlu main peranan juga kalau kita fikir balik. Cumanya dia dalam penyampaian tu kita pun nak kena biar benda tu nampak menarik dan sebagainya. Jadi benda tu memerlukan tenaga dan disebabkan usaha ni macam usaha free je. Jadi memang delay lama sikit lah. Alhamdulillah. Dah jatuh dah seorang hari tu, patah betis dan peha, lagi nak ambil gambar kat ujung-ujung. Allah Akbar, kena dah. Tak reti berenang. Ramai tak reti berenang. Air tak kuat tu tak nak pasir. Betul. Kun Benny, sembang petang kena ada kopi. Kalau dekat memang saya pergi kedai bawa kopi. Badik, apa pandangan tentang pembukaan banyak campsite tepi sungai and blok air dengan batu? Okey, kita boleh? Saiful bukan Saiful. Okey, ini merupakan komen yang cantik. Aku rasa aku boleh nak pinkan, jawab terus. Okey, aku pin kau komen. Betul. Soalan daripada Saiful bukan Saiful. SY bukan SAI. Apa pandangan tentang pembukaan banyak campsite tepi sungai and blok air dengan batu? Bila mana okey, bagi yang tak tahu, walaupun tak ramai dalam ni, ada 15 mata memandang termasuk handphone sendiri. Mungkin ada orang yang tengok dalam 10 orang lah. Betul. Sambil-sambil tu geng, tag screen juga. 6.8k mencari 7k lah. 200 yang aku minta. Kita mencari 7k like. So untuk menjawab komen ni, aku latar belakang aku daripada pendaki gunung. Sebagai pendaki gunung bukan kampus pendaki gunung. Jadi kita lebih banyak diperkenalkan dengan barang-barang yang lebih pemandangan yang lebih alami. Lebih original. Betul. Walaupun sungai tu tak lebar, tapi kalau dia ori ngam. Kalau sungai tu lebar, biarkan dia ori ngam. Kalau air tu deras, biarkan dia ori ngam. Sebab kita nak dia alami. Jadi bila apa yang berlaku, kita mengalami satu fasa letusan bilangan kampus kat Malaysia. Betul. Boleh saya mencelah sikit tadi? Kategori aktiviti kampus ni sebelum PKP, jujur saya kata, mana ada orang tak minat pun dengan camping-camping ni. Ni buat apa camping? Camping seingat saya aktiviti ni jenis yang kawan-kawan ni, jom kita camping sini. Betul, memang ni. Tapi selepas dia habis PKP, dia macam jadi fenomena, tak tahu kenapa. Okey, balik jadi disebabkan macam Maya cakap tadi, itu yang campsite, of course lah, higher the demand, higher the supply lah. Demand makin banyak, orang pun ramai yang terbuka mata, dah buat campsite. Dia bila buka campsite, dia orang alter sedikit ataupun istilahnya menambah baik sungai tersebut. Tapi bila dia tambah baik, dia alihkan batu, buat apa semua yang berkaitan lah. Tujuan dia nak wujudkan macam kolam bagai. Tapi dari sudut alami, kalau tempat tu bukan untuk kolam, dia takkan jadi kolam. Kalau kau buat dia untuk jadi kolam, over time dia akan reset balik untuk tempat tu bukan jadi kolam. Sebab saya ada pandangan juga tau. Jujur saya kata saya setuju dengan pandangan Badik atas dasar apa? Kenapa kita perlukan alami? Kalau kita fikir logik balik, nak createkan, saya ambil contohlah satu benda, dia memerlukan masa. Jadi alami tu bila buat macam tu, untuk nak createkan balik memerlukan masa beratus-ratus tahun silap-silap. Betul? Dia bakar masa lah. Dan bila dia blok sungai air dengan batu, macam mana yang komen ni cakap, untuk orang macam aku terus nampak kawasan tu macam longkang bro. Okay. Sebab kita memang boleh detect tempat tu tak natural. Bila tak natural, aliran air yang tak natural dalam kepala longkang lah. Mungkin orang yang tak biasa main dengan alam, tak biasa dengan alam, dia akan kata, terpaling outdoor, aku terpaling outdoor minggu ni. Tak ada. Bagi aku ni macam lepak tepi longkang je lah. Tu je lah. Makikan sikit. Nak betul lah, bayar mahal-mahal lepak tepi longkang. Jadah dia. Aduh. Dia buat geram. Tapi
masing-masing lah. Mungkin sebab dia pengalaman tak macam kita, dia tak ada experience untuk masuk hutan yang macam kita, dia tak kenal hutan Malaysia kita ni macam mana. Jadi dia nampak benda tu cantik, so dia enjoy cara tu, terserah lah. Tapi over time, dengan peralihan-alihan batu, dengan secara, kalau sikit-sikit tak apa tapi lu bila buat, katalah satu sungai tu ada 18,000 campsite, 18,000 campsite duk main tala sungai. Aduh. Engkau dengan pembalak, dia bukan apa, bila kau alihkan, berlaku air keruh. Dia jadi macam istilah apa? Pembalak dengan engkau lagi dajal. Engkau lagi dajal. Sebab engkau tak mengaku kau jahat. Betul. Kalau pembalak ni kawan-kawan dia tahu aku jahat. Busuk-busuk lah setan ni mengaku setan kan tu. Tapi kau ni kau tak mengaku kau ni setan. Padahal kau lah setan besar. Betul. Kau lah setan kecil, kau bukan setan besar. Maaf, kau setan kecil. Tapi kau tak berguna. Saya tak setan, saya malaikat. Bapa kau. Atui. Kau minta maaf tapi contoh je. Ubah suai sungai ni memang automatik bagi aku turn off lah. Memang turn off. Memang kau cakap bukan apa, sungai aku tak cantik. Dah sungai kau tak cantik sudahlah. Tak cantik, sungai kau tak cantik, cantikkah campsite kau? Kan? Betul lah kan? Kita tak pernah ubahkan benda tu. Tak payah ubah. Kalau kau ubah benda tu pun, dia takkan jadi cantik kah? Kan? Aku dah pergi beberapa campsite dan pernah juga aku tengok aku menjeling-jeling kepada campsite lain yang cuba mengubah-ubah sungai dia. Maintenance makin tinggi bro. Tak worth it. Sebenarnya tak worth it. Kalau kau dapat alami punya, contohlah kau sekadar mata air, better kau fokuskan kepada apa yang kau ada. Tapi kalau kita cerita pasal alami, adakah resort ni alami? Memang tak lah. Memang tak juga Ada, tapi ada jenis resort yang dia dah cakap, okey sungai ni satu batu pun aku takkan sentuh. Ada. Atas pendirian kita lah. Atas pendirian dia. Dan bila kau datang balik, automatik benda tu ada nilai. Contoh kalau bukan tempat percutian ni macam Menara Kuala Lumpur. Dalam pembinaan Menara Kuala Lumpur ni ada satu pokok ni yang besar dan tua. Tak sentuh babe. Oh, TRX Menara KL. Oh, Menara KL. Ingat TRX lah. Menara KL ada satu pokok tu dia tua. Memang government cakap jangan kacau pokok ni. Padahal nak pembinaan tu kalau nak senang, kacau lah pokok tu kan. Potong ke apa tu kan. Tapi jangan kacau. Sebab apa? Sekarang dia jadi satu nilai lah. Faham. Jadi sepatutnya bila kau nak bangunkan satu kawasan tu, kau kena fikir habis. Kat mana sistem piping. Sebab apa? Engkau duk betulkan sungai, kau betulkan campsite, tapi bila hujan lebat, air jadi coklat. Sebab air pada campsite yang kau duk alter tu masuk ke sungai. Tahu cakap kau dengan pembalak ni lagi teruk kau sebab kau tak mengaku. Betul. Tak mengaku kesilapan kau. Kita tak boleh apa. Jom kita baca sikit seterusnya. Macam kat Lepoh, OA buat empangan sebab buat tempat camping, seluk pasir, hilir sungai pasir banyak. Betul lah tu. Aku tak cakap tempat, kau yang cakap. Dia orang kerja adrenalin. Adrenaline rush. Abang Jaban tengoklah video saya, ada video mancing. Dah tengok dah. Tu yang teringat pasal mancing tu. Baru tadi tengok. Daniel Oji. 10k dah. Oh, lain lambat lah. Saya minat camping dari Azali. Sekarang bukan camping, sekarang jadi glamping. Itu tak boleh buat apa bang. Betul. Kita pun ada faham pasal tu kan. Dulu time bujang, time senang boleh lah nak camping. Sekarang ni dah mula ada tanggungjawab lain, ada anak, ada bini, ada skandal. Lepas tu badan pun tak berapa nak kuat nak camping macam dulu, terpaksa glamping lah. Alamak. Kena adapt lah, kena adapt. Relax abang, dulu masih kecil-kecil boleh lari bogel, takkan besar nak lari bogel lagi kan. Gitu lah. Tapi kita boleh katakan ini antaranya faktor perubahan peredaran zaman. Peredaran zaman, betul. Serta populariti ini datang daripada antaranya influencer, artis yang start buat benda-benda macam ni. Tapi benda tu tak boleh nak elak lah. Cabaran dari masa ke masa lah. Tapi cabaran dia jatuh dekat orang macam aku lah, yang kita ada knowledge. Kita tahu benda tu tak boleh buat, tapi semua orang buat. So kita nak buat ke tak buat? Kebanyakan orang pilih untuk buat je lah, sebab nak famous sebagai kan. Ya, betul. Tapi kekangan kat situ. Tapi at the end, kalau saya fikir balik untuk kita lah, sebagai kita ni sebagai peniaga dan ini sekali organizer lagi, sisi sudut lain mungkin kita tak dapat nak sampaikan apa yang kita rasa time dulu punya camping. Jujurnya macam itulah kan. Suasana dia. Kita tak ada benda tu. Tak sama. Tak sama. Itu sisi yang saya nampak lah. Okey. Saya ada satu ni kita kena satu beg kuning. Dah berapa betul. minit? Dah lama juga kan. Beg kuning. Mari. Beg kuning, okay, jom. Ada 20 mata memandang. Cuba tengok dalam beg kuning apa yang kau nak.
Untuk podcast waktu tengah hari ni, kita orang memang akan up barang yang terpaling famous saja. Terpaling famous. Yang famous je. Sebab podcast tengah hari ni lebih fokus kepada nak bersembang. Tapi dulu masa kita buat bersembang, orang duk sibuk tanya barang. Ini kira jalan tengah. Aku nak bersembang, kau nak tanya barang, okey aku buka barang sikit. Dia kira senang, barang-barang panas je lah. Barang-barang panas yang laku secara online dan juga offline. Alright, baik. Okay, next. Pin kan? Tadi balik dah lampu dah ada kan. Apa pin? Next. Kursi kita dah sembang. Kursi ada dah. Bag, tadi sikit. lampu pun dah sembang. Kan kayu. Sembang kayu lah. Sembang kayu lah. Okey. Kayu. Terpaling kayu. Sekejap. Saya nak naik ke mana? Ya dah. Okay, dah. Alright, ini dia. Kayu yang kita ada kat sini adalah kategori. Sebelum tu kan, yang dah set, kita orang pinkan ni, minta tolong korang buka acah-acah bilik jap, lepas tu add to cart. Boleh? Minta belanja add to cart. Ada 20 mata memandang add to cart supaya nampaklah sikit macam gaya kerja sikit. Kan? Kalau dah add to cart, boleh komen dah add lepas PKP. Abang Daniel OG, lepas PKP camping naik sebab duit banyak. Beli barang-barang camping. Janganlah jadi kes macam kat ladang strawberry. Itulah. Lain macam dia ni OG punya perbahasan dia. Alright. Kalau ada add to cart tu minta tolong. Bagi tahu komen dan add to cart. Komen dan saja. Sebab apa kita nak review sikit sebanyak lah. Boleh kita teruskan? Go je. Okey, sebab kita nak buat sesi sembang kan. Alright, kategori kayu ni ada dua kategori, iaitu antaranya softwood dan hardwood punya kayu. Yang kategori softwood ni ialah dia mudah terbakar. Dia merupakan kategori mudah terbakar, serta lagi satu, tapi cepat habis. Satu lagi iaitu hardwood, kategori dia lambat bakar tapi susah habis. Okay, daripada segi timing berapa lama masa bakar, 1 sehingga 3 jam untuk kategori softwood. Untuk kategori hardwood boleh sehingga 6 jam, insya-Allah. Alright, itu sikit sebanyak. Kalau cerita berapa banyak jenis ada, bermacam-macam kategori kayu ni. Alright, jom. Abang Daniel OG, Sabtu Ahad ni nak datang kedai, nak beli hammock. Boleh. Kau ada Sabtu ni? Sabtu saya ada. Sabtu saya cuti. Saya tengok bang kalau saya ada ke tak, sebab saya minggu depan pergi Kinabalu. Mungkin Sabtu ni kena beli jiwa. Alright. Next. Saya ada terasa nak patah balik soalan tadi dekat ke arah yang tentang Rafflesia tu. Tadi ada menceritakan tentang, aku geram masanya dia nampak orang yang jenis first nampak Rafflesia sibuk-sibuk nak buka. Lepas tu jenis yang nak bergambar kalau boleh nak tebing-tebing. Kita kembali balik sebab ada persoalan yang saya nak tanya tapi tak sempat tadi sebabkan dengan soalan-soalan lain daripada komen. Apa tindakan Badik dan macam mana kita boleh nak tegur seorang tu? Adakah macam kita sebagai orang awam nampak orang itu terus marah, "Woi lah anak, kau apa benda buat kat sini? Kau bodoh ke apa?" Macam tu. Ya, kalau benda tu jadi depan mata, first stage biasanya apa aku buat, aku akan tegur secara baik lah. Sebab aku ada prinsip aku yang menyatakan tak semua orang tahu apa yang kau tahu kan. Ya, betul. Jadi biasanya cara yang baik dan berhemah ni kita akan tegur macam mana kita tegur anak sendiri. Ataupun tegur adik sendiri. Tapi cik, minta maaf, minta tolong jangan ambil gambar macam ni cik, sebab pokok ni sensitif. Okey, jelas. Ada tapi setengah orang jenis yang keras kepala. Suka hati saya lah. Ni saya rasa saya dah bayar untuk. Ada setengah mentaliti macam tu. Ada. Saya macam geram tu. Hati kita ni panas membuat. Kalau kena macam tu, dia gini cik, ni trip saya. Saya kata tak boleh. Tapi kalau cik nak buat juga, dekat sini kita bertumbuk. Sebab apa? Penampilan kita pun sentiasa, kalau kau perasan dalam video aku datang hutan, aku ada pisau, aku ada parang. Dia kira semangat besi Semangat besi tu ada automatik ada lah. Dan aku memang pernah kena kat orang macam tak apa, aku dah bayar, aku mahal, aku nak buang, aku ni suka lah. Minta maaf, aku dah cakap baik tak boleh, tapi memang tak boleh. Kalau kau nak buat juga, dekat sini kita berpacak. Alamak, pacak. Dia terus tak nak cerita baik. Bahasa macam ni. Bahasa kan gitu. Itu akulah. Ada orang juga dia akan pergi stage tu, dia masih baik lagi. Tak boleh cik, sebab benda ni sensitif, kita nak jaga bla 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 bla. Tapi kalau orang tu masih negatif, lain lah. Dan biasanya orang yang terlalu negatif ni, kita tepuk meja, dia diam. Dan lepas tu kalau kau tak jadi klien aku pun, aku tak ada hal lah. Buat apa nak ada semprit macam tu jadi kawan kan? Tak payah. Sometimes bila jadi macam ni, kita rasa geram. Kadang bukan apa, nak jaga hati semua orang bukan senang. Betul. Hakikatnya alam ni kita kena jaga. Tak jaga alam, macam mana kita nak kenal alam? Macam tu pula kan? Tak jaga alam, macam mana nak kenal alam? Alamak, gitu. Alright. Itu soalan tadi. Soalan seterusnya.
Ada satu lagi ya, pandangan. Ini datangnya daripada adik saya dia tengah belajar sekarang. Arab pandai jugalah belajar. Jangan saya bodoh sikit orangnya. Alright, dia bertanya kat saya kan, bang, apa pandangan abang tentang kegiatan anak-anak muda sekarang yang bergiat menceburi dalam bidang-bidang perhutanan? Apakah kesan baik dan kesan buruk dia? Adakah penambahbaikan daripada ekosistem alam, flora dan fauna, ataupun ada yang jenis memberi impak buruk kepada ekosistem? Penglibatan anak muda dengan benda-benda outdoor ni. Daripada segi hutan, Jadi sungai. surprisingly, tadi kita ada keluarkan satu persoalan pasal harimau Harimau. kan. Apa punca dia? Sebab tak ada kejayaan berkualiti kan. Berkualiti betul. Inilah antaranya kejayaan berkualiti. Ini antara kejayaan yang berkualiti. Kau minat outdoor, kau memang orang situ. Jadi dia ada ownership. Maksud dia, hutan tu bukan dia punya, tapi secara ceritanya, atuk nenek aku duduk sini dah berzaman tau. Sekarang aku guide gunung ni. Jadi kau agak-agak dia akan jaga tak hutan tu? InsyaAllah jaga. Dia jadi pak guard percuma. Ya, betul. Dan kalau kata ada apa-apa berlaku, insiden-insiden negatif yang berlaku kat situ, kau jangan terkejut. Dia orang-orang ni lah antara muka pertama yang akan timbul. Nak pakai apa, nak pikul apa, kecakap aku tolong. Aku tolong free of charge. Dan benda ni sangat-sangat dekat Semenanjung memang berlaku. Tapi kalau orang yang dalam viewer ni ada 10 mata memandang agaknya, yang tak sedar dengan situasi semasa, kita boleh reflektkan dengan apa yang berlaku dekat Gunung Kinabalu. Okey. Apabila geng suku dusun dia dusun apa? Dia Kadasun. Kadasan dusun. Suku Kadasan dusun ni ada ownership, dia boleh usahakan bagai. Bila berlaku gempa tu, diorang ni yang mana dekat bawah tak ada kaitan, bukan tak ada kaitan, diorang kerja malay, kerja porter, tapi diorang tengah buat kerja lain. Tahu ada orang terkandas ke atas, diorang naik secara percuma untuk membantu. Ui. Malahan ada yang naik tu, diorang maaf cakap, pada pendapat aku, daripada cerita yang aku dapat, apa pendapat aku adalah diorang bukan orang senang. Ada juga level diorang kais pagi makan pagi. Jadi bila diorang pergi membantu ni, diorang nak makan apa? Makan batu. Kau faham? Faham. Tapi kenapa boleh membantu kak? Sebab dia ada sense of ownership. Jadi kalau macam menjawab soalan kau tadi, benda ni apabila kerajaan tailor made, dia susun strategi tu supaya mendapatkan penglibatan orang tempatan, jadi menambahkan potensi pekerjaan yang berkualiti. Jadi automatik dia orang yang memang contoh bird watching ataupun animal watching, aku tak tahu apa benda dia orang buat. Dia orang automatik akan nasihat kawan-kawan dia, tak payahlah pergi buru. Asal aku nak ambil gambar. Daripada kau pergi buru ni, kau makan napuh tu, kau kenyang sehari. Kalau kau biar napuh tu, kau ajak mak saya datang, ambil gambar dapat 1,000. Boleh kenyang sebulan. Baik ambil gambar. Betul. Itu namanya menambahkan pekerjaan yang berkualiti, peluang pekerjaan berkualiti. Dan pada masa sama, apabila diorang ni menjaga ekosistem tempatan dan juga keselamatan pengunjung, automatik semua benda baik akan bertambah-tambah. Yang bertambah buruk cuma tak ada lah. Tak ada keburukan kat situ. Keburukan akan ada, tapi kalau dikawal secara saintifik tak ada masalah. Misalnya contoh, orang cakap, tapi nanti tempat ni famous bang. Tempat ni kalau dah famous sangat, ramai orang datang. Hadkanlah. Betul. Tempat kau, tak boleh kau cakap, okey sorry, untuk masuk sini satu hari 60 orang. Bang, kita ada 1,000 orang, ramai gila kot. Mana Acik? Okey, kita boleh satu hari 60 orang je booking online. Tak ada pakai tali barut, tak ada pakai kabel-kabel. Faham. Untuk esok hari ni baru buka, untuk lusa hari ni baru buka. Kalau aku cakap benda macam ni, kau rasa macam tak percaya. Ini yang berlaku kat Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu, kenapa dia masih dalam golongan terjaga sampai hari ni? Sebab dia ada carrying capacity. Satu hari dia boleh lahadkan, kalau tak silap, 50 ke 80 orang saja Yang boleh naik secara bergilir-gilir. Jadi bila 50-80 orang ni, dia punya booking pula, kalau buka bulan 11, bulan 6 tahun, macam ni hari tu lah, buka bulan, tak silap aku, hujung 11, awal 12, untuk sampai bulan 6, habis. Sekarang pun dah habis. 2 minggu sebelum tu, 2 minggu selepas dia buka pun dah habis.
Weh, cepat Tapi kualiti kat sana terjagalah. Ya, betul. Kalau siapa yang tak pernah mendaki Gunung Kinabalu dan biasa pergi gunung biasa, bila pergi Gunung Kinabalu memang terasa macam style gila tempat ni, style gila tempat ni, bapak gila sansan, gila cantik. Oh my god. Kan? Yes, sebab kita nak sense of nature tu asli, alami. Sebab alami, sebab dia dibuat tu banyak kajian lah. Dan kajian Kinabalu adalah satu spesimen yang cantik disebabkan dia ada UNESCO dan dia gunung tertinggi di Malaysia, menyebabkan penjagaan dia jauh lebih baik. Baik. Pengurusan dia semua terbaik. Tapi lah bila sembang macam ni, adakah pernah akan terdetik zaman Badik naik gunung ni mengalir air mata? Kita sembang mengalir air mata. Contoh pergi tahan, orang kata aku mengalir air mataku di bumi ini. Ada? Sampaikan terpegun sehingga sampai rasa macam aku tak nak beranjak dari sini lah. Aku nak duduk sini. Kalau mengalir air mata sebab kenangan ada, mengalir air mata sebab ilmu pun ada. Tapi sebelum tu kita go komen dulu dah jauh sikit dah. Alright. Daniel Oji, kita start daripada apa ni? Sabtu tadi Sabtu atau Ahad ni nak pergi kedai beli. Dan kerusi. Terima kasih. Alhamdulillah. Azrul, hemok Nature Hike 2% dah ada ke? Oh, buat masa ni kita tak bawa masuk hemok daripada Nature Hike, tapi kita ada hemok daripada Arakian, Abang Azrul. Hemok pada Arakian boleh tengok dulu. Nombor 3 ni saya dah pin. Boleh je juga yang lain-lain tu ada dah 10 mata memandang ni, minta tolong add to cart lah. Belanja sikit, add to cart, senang sikit nanti nak tengok-tengok. Tak beli pun tak apa, belanja add to cart, dah add to cart tulis dah add lah. Thank you guys. Seterusnya Ngam, saya dah bertumbuk dengan hacker kan, tak dengan cakap. Bertumbuk ke memang macam saya tak dapat bertumbuk sebab saya berparang kan. Diorang tu diam lah. Semangat besi ni macam ni. MHA 89, lampu yang kat kepala tu bateri tahan lama tak? Lampu yang kat kepala. Headlamp bateri tahan lama tak? Headlamp ada banyak jenis. Itulah, Abang MHA kan? 89, tapi mungkin boleh tunjukkan headlamp yang model mana. Tak apa nantilah. Malam ni kita akan sembang. Kalau malam nak sembang barang hardcore malam. InsyaAllah. Okay, Hafizi Saad 88, jumpa abang ni kat Kuala Rompin. Asyik. Baik. Siapa ni? Tu? Aduh, ni gambar Hafiz Saad 88. Kuala Rompin ni masa pergi mana lah? Kaki pak. Ni besar-besar bas. Oi, takut besar, tengok besar berapa. bas. Takut ni. Otai ni. Bang, ada masa boleh tolong review Paracord tak? Boleh. Tapi Paracord mungkin malam kot. Malam insya-Allah nanti saya transferkan. Kita try masuk pasal Paracord Okay. Santai ke Gunung Kinabalu, naik atas semput, tak cukup oksigen dia tak tahu lagi. Baru sembang semalam pasal benda tu kan. Okey, Ngam. Jangan nangis, jiwa keras nangis. Ya, HA35 tu tak silap. HA35. Mungkin bolehlah kita back kuningkan kejap HA35 kalau ada. Tak ada HA35 belum pernah wujud lagi. HA13 kot. Okey lah. Mail go one round HA13 lagi sekali. HA13 si katakan review. HA13 apa menariknya ialah max output merupakan 350 lumen. Ini kategori hybrid, boleh dipakaikan sebagai bateri AAA, bateri 3 paku ataupun bateri petak, tak ada masalah jikalau ada. Tapi dah ada dah standby betul? Ada. Jangan risau, bateri petak dah nak sampai. Kemudian didatangkan dengan strap yang reflektif hampir keseluruhan, strap yang skin friendly, kulit boleh berkawan dengan kita punya strap. Dan paling penting boleh pergi sejauh 120 meter serta waterproof dia IPX6. Itu sedikit sebanyak tentang HA13. Sembang daripada segi runtime dia, malam nanti kita sembang. Malam nanti korang kena stay. Alright, next. Salam cikgu dan adik. Cikgu. HA13. Okay. Highly recommend abang untuk ambil HA13 ni sebab tapi ada pandangan adik saya rasa macam saya terasa macam nak buat package HA13 kalau orang beli dengan sekali dengan bateri petak, boleh ke kalau? Ke nanti kita bincang nanti kita bincang, kita try tengok macam mana nak buat. Manalah tahu kan? Boleh. Boleh try. Alright. Next. Kita kembali balik kepada persoalan tadi, boleh balik? Okey, pasal menangis kan? Ada KTK Workshop bagi gift Ke gift Betul lah, baru perasan lah. Ada bagi gift. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Time kalau korang nak bagi gift ke apa, tolonglah jangan time kita bercakap. Sebab tengah bercakap jangan tengok skrin. Tak sedar bagi gift. Alright. Ngam, jom. Kita kembali pasal soalan menangis tadi sebenarnya. Ada. Terima kasih, Pop. Terima kasih. Terima kasih, Pop. Sekejap, minum air sekejap. Minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk menangis di gunung ni ada dua. Satu disebabkan
cerita, satu disebabkan oleh ilmu. Yang mana satu korang nak? Cuba komen sikit. Cuba komen. Ada Paracetamol X Paranormal. PTT Outdoor. PTT Outdoor tu kawan ke saingan? Tanya je. Hmm. Kalau orang tanya bang, saya dengan PTT Outdoor tak ngam bang. Memang kalau boleh nak bertumbuk dengan dia, bercakap. Kalau orang tanya lah. Tapi kalau orang tengok pula, pergi sarapan sama-sama, lepak, berbual, bori-bori. Bro, buat apa? Lu sihat tak? Gua okey lu. Gua okey, cantik. Semuanya kawan abang. Kita memang aku akui bang, satu zaman dulu, lebih-lebih lagi masa awal aku berniaga, kita ada semangat persaingan yang bila kita dah matang sikit ni, kita bagi kita mengarut lah. Dia bersaing bukan apa, bila kita jual dia jual. Dia jual, kita nak jual, nak potong macam tu kan. Dia semangat tak sihat tu kan. Tapi bila dah tua sikit, dah matang sikit, dia macam rezeki kita anggap ni. Ni semua rezeki bro kan. Lu jual apa lu boleh jual, gua jual apa gua boleh jual. Apa yang kita boleh study, kita study. Apa kita boleh follow, kita follow. Betul. Apa yang kau nak follow, kau cakap. Kalau tak kerti, aku ajar. Kita orang sampai level macam tu. Bro, kalau ni kau tak tahu, kau cakap, aku tolong. Kan? Dia bukanlah kita nak musuh, tidak. Tak musuh lah. Kita sebab back to back benda je. ni niaga je kan. Bukannya sebuah perjuangan yang lebih tinggi. Sedangkan Amerika yang menyokong belah sana, menyerang belah situ pun, kita tak lebay dia bagi kita. Tak ni lagi, tak boykot puas-puas lagi. Tiba-tiba nak musuh orang yang tak berapa jauh. Buat apa kan? Dan overall memang kawan lah. Memang berkawan. Dan kita pun sentiasa berkontak. Whenever kita tengok salah seorang down ke apa, kita akan kontak. Kau okey ke tak, macam mana bisnes apa semua kan. So overall tak ada hal lah. Tapi kalau tengok luar-luar, gaya kita orang ganas macam tak nak kawan. Tapi seperti saya tambah sikit tadi, bukan nak kata apa, macam contoh kita dengan Wagi, kita tak ada pun sebelah geng. Macam tu lah contoh. Dan contoh dekat pun kita macam waris lah. Kami pindah masuk sini lebih kurang 2010 kot. Aku dah dah 2000 berapa. Kami pindah sini dah 2017-18 macam tu. Daripada Pandan Jaya pindah sini. Actually kita orang pindah sini, Waris ni kedai outdoor juga. Dia kedai outdoor. Yang kita orang pindah sini Waris yang ajak, kedai sebelah aku kosong tu. Betul pergi. Kita sembang kan. Itu di penghujung zaman aku membara. Aku bermusuh dengan orang masa awal-awal tu. Cerita dia, kita dengan Waris ada expo kat Batu Cape. Aku pun time tu baru pergi je. Jangan detail sangat. Kau boleh sembang tajuk lain kita sembang tajuk lain. Jangan detail sangat. Persaingan dalam outdoor, kita sembang tajuk lain. Bagus, simpan modal. Okey, kita cerita pasal nangis. Okey. Kalau nangis ni yang first, kalau aku menangis Gunung Tahan. Taharu. Aku pergi lebih kurang 18 kot. Lebih kurang 2018. Aku tak nangis kat puncak. Tapi macam mana pula kita jujur kalau setengah orang akan pergi kan, kita cakap apa, tak boleh aku sampai puncak ni. Kadang setengah orang dah fikir mindset kan, aku sampai puncak aku nak nangis. Lalas tak jadi. Tapi ada setengah orang jejak je dalam sungai, tak tahu tiba-tiba menitis air mata atas dasar apa. Jujur tipulah kalau orang first time. Saya kadang time asal sekolah rendah, kenal hutan, kenal pacak tu apa, sampai member ambil pacak tak letak kat situ. Ni apa benda bodoh dia orang buat ni. So aku kat Gunung Tahan tu, aku menangis bila keluar. Bila keluar? Dia dekat Kuala Juram tu, menghampiri drop point lah. Kira 4-wheel akan ambil kat situ. Kita ada lalu tak silap 2-3 jambatan tau. Siapa yang pernah pergi mungkin tahulah. Dan aku lebih kurang ingat. So masa dah dekat dengan jambatan tu, Eddie cakap belakang, yang depan tu, lagi jangan nak berderama pula nangis. Eddie kenal kan. Dia tahu setiap orang punya gerak dia. So aku pun macam, benda kau orang tua nangis-nangis. Kita porter lah. Time tu pergi sebagai porter. Bawa entah berapa puluh kilo pun aku tak ingat. Kita porter lah, apa barang nangis. Tapi kan gua cakap lu, aku keluar je jambatan, pintu gerbang dia tu, dekat belah sini, belah kiri ni adalah signboard rentis Gunung Tahan. Gua hancur, babe. Hati terus hancur. Gua terus jahanam kat situ. Alamak.
Terus collab, terus terduduk, menangis teresak-esak macam bapuk kena picit telur. Serius. Macam kena rasuk pontianak juga. Memang menangis teresak-esak, klien dah naik takut lah. Kenapa budak tu kan? Sampai Eddie pun ambilkan beg aku. Eddie dah. Aku pun bangun, aku pergi kat pondok tu, aku letak beg tu, aku sambung balik kat situ duduk. Duduk tercangkum, mengadap rentis aku menangis. Kau punya nangis. Sebab apa? Orang menangis sebab berjaya sampai puncak kan? Tak, aku menangis first Gunung Tahan tu. Itu merupakan gunung pertama yang aku nangis. Aku menangis sebab dia berlaku masa aku langkahkan kaki keluar dengan selamat daripada jalur pendakian Gunung Tahan. To be specific lah. Keluar dengan selamat, langkah kaki kanan, langkah kaki kiri, keluar dengan selamat daripada jalur pendakian rentis Gunung Tahan. Langkah kiri tu je automatik semua benda flashback dalam kepala. Dalam masa selangkah tu je. Wah, lain tu. Lain lah. Dia sebab macam aku cakap, aku start mendaki tahun apa aku cerita kat kau kenapa aku menangis apa yang flashback Kita mula mendaki lebih kurang 2006 lah. Ambil lah 2006. Tahun 2006, time tu 2018 rasanya. Dan masa aku belajar mendaki ni, aku belajar sangat perlahan dan sangat rendah. Tak macam orang sekarang yang lebih mudah nak terus G7 lah. Pada zaman aku start mendaki tu, kita tahu information menggunakan forum. Jadi dengan menggunakan ni siapa yang orang tua dalam ni, dia tahu apa aku cakap. Internet dongle internet. Aku tak tahu. Kau macam kau muda sangat, aku rasa kau tak tahu. Zaman internet saya pun kategori dulu zaman internet, laptop, kalau kau nak ada internet, kau kena ada satu lagi device. Betul ke tak? Kita cuba tengok betul ke tak dongle device daripada Celcom. Daniel Oji ni gaya-gaya orang tua ni, mungkin kau pun pakai juga benda tu abang kan? Okay, kita tengok komen sekejap boleh tengok komen sekejap sambil-sambil. Aku nak confirmkan nama dongle tu betul ke tak dongle sebut dia. Setuju bro. Kita nak baca sikit Okay. Lepas tu kita nak dapatkan maklumat pasal gunung dulu susah. Sebab kena pakai device. Device tu pula harga internet dia adalah mungkin dalam 2 gig kena dekat 200 tu. Mahal juga Dulu internet mahal bro. Tak tahu zaman saya time tu ada kategori macam pendrive tu internet melalui benda tu. Tu. Benda tu dongle. Tapi kami zaman yang awal benda tu keluar. Memang harga mahal. Zaman MySpace saya ada. Zaman MySpace. Zaman MySpace lah. Kalau sebut dongle tu, kau mesti dapat relate kan MySpace, multiply Malaysia tak pakai sangat. Yahoo lagi. Yahoo Messenger kan. Tu zaman-zaman tu lah. Kita boleh sebut platform. Dah lantak lah. Dah. Lepas tu disebabkan guna platform tu, internet macam tu, jadi maklumat limited. Jadi kita nak study tu dia macam, okay malam ni kita study pasal gunung. Kita pergi dekat forum KHK, tak pun gunung online. Kita orang geng-geng gunung UiTM yang satu college ni. Dongle Celcom 1 gig 150. Orang tua. Betul ke? Mahal. Mahalnya. Ya Allah, 1 gig pula tu. Jadi bila nak belajar pasal gunung tu, kita orang akan kumpulkan budak-budak wing, budak-budak kira asrama lah. Kami panggil college kat UiTM, tapi orang biasa panggil dorm ke apa benda, budak dorm. Kumpul depan PC member, PC Kukun, nickname dia Kukun. Okay, jom buka satu-satu. Belajar, baca. Yang mana tulis note. Dan zaman tu pula gambar, penceritaan, video semua disebabkan internet susah. Dalam kepala aku G7 ni semua susah. First G7 aku adalah Yong Belah. Orang dulu panggil Gunung Peti Sejuk. Dia dulu istilahkan sebagai G7 paling mudah. Aku nak pergi 2 malam tidur tak selesa. Betul ke apa aku buat ni sian ni gunung hardcore sian, mati aku mesti mati ni. Mesti macam-macam dalam kepala aku. Sumpah wallah. Tak, sampai dalam kepala macam aku tak boleh hidup. Aku boleh hidup. Gunung ni orang kata hardcore tu. Dia dah beza lah. Dia selamat datang ke dunia hardcore zaman tu lah. Tapi yang buatkan lepas tu aku terus terkenang kawan-kawan yang sama-sama, ni tu lepas ni kita pergi trip ni lah, lepas ni ni susah tu, kita ambil senang sikit, kita duit tak ada. Budak siu mana ada duit. Dulu nak plan nak pergi ke Gunung Nuang via Pangsum pun dekat 3 bulan plan. Sebab info tak ada. Nak tanya siapa? Tanya budak Dayu mana ada. Budak Dayu pun tak pernah pergi. Cari maklumat dekat internet. Internet pula macam ni lah, 1 gig RM150. Budak You pula tu mana ada duit anak.
Ya. Memang bertong-tong sebab nak dapatkan ilmu gunung. Bertong-tong duit yang kau tak ada ni aku ada 10, kau 10 ambil Collect Collect ambil sebulan. Betul brotherhood lah time tu. Yang brotherhood lah memang untuk study, untuk fahamkan ilmu. Jadi bila buka tu memang jom gunung. Saya datang. Sab bola jangan scroll dulu. Okey. Kau ni lembab lah baca. Kau baca bising akan ada orang jenis baca. Betul. Pun ada juga situ-situ. Jadi benda tu dia flashback lah. Dan masa zaman aku awal kerja, aku dah macam ada duit, ada tenaga. Aku nak kejar G7. Aku nak habiskan G7 secepat mungkin. Lepas tu tak silap aku bukan Jan. Ada satu member, Jan lah aku rasa. Jan ke J Hamid. Dia cakap, gunung ni dik, kalau nak sedap jangan kejar. Biar dia datang kat kau. Gitu. Istilah dia, kau nak habiskan G7, tapi kau jangan kejar G7 tu. Tak. Kau go with the flow. Betul. Mentality sekarang semuanya macam no, I need to finish my G7. Now mentality macam tu. Tak tahulah korang ke macam mana, tetapi apa pandangan saya, ini yang saya nampak. Anak-anak muda sekarang tak ada, aku nak kena habiskan juga dalam tahun ni. Kadang atas dasar challenge. Kita tak tahu. Betul. Tapi sesuai dengan apa dia cakap tu dengan aku, sebab bila rupanya aku bukan jenis kejar puncak, aku kejar journey. Dia cakap kalau kau kejar puncak habis, settle, kita akan pergi. Tapi kalau kau kejar perjalanan dalam hidup ni, kau kejar journey, kau jangan kejar puncak tu. Tahu-tahu nanti sampai. Dan tahan adalah gunung pertama. Tahan adalah antara bukti besar pertama. Term yang dia cakap. Aku pergi bukan sebagai pendaki bro. Sebagai porter. Aku pergi sebagai porter. Dalam keadaan aku pun macam Eddie cakap saya ada job naik gunung tahan, porter. Nak dapat gaji lah. Padahal kita pergi tahan ni bayar pun tak apa. Kita nak pergi kan, nak ambil gaji saver dan konon kan. Boleh ke porter kalau saya lambat macam ni? Tak apa, boleh. Fitness awak dah ada kan. Sebab aku dah selalu follow trip dia. Dah biasa jadi kru. Fitness dah ada dia. Boleh je. Pelan-pelan. Saya akan setting barang supaya barang awak kalau sampai lambat pun tak apa. Okey lah, kita pun berani lah. Rupanya klien dengan kita sejengkal lah kita pergi. Lagi kita porter full board tu. Time tu badan kurus dan sihat lah. Jadi dalam langkah tu juga, langkah terakhir tu, dia menterjemahkan aku macam mana kawan-kawan seperjuangan aku dulu. Dia flashback. Okey, faham. Ini semua cerita flashback langkah kiri tu je bro. Dia sekali terlintas. Dia tap je, sak, gua hancur esok. Sebab pasal flashback ni macam kelajuan flashback tu. Padahal aku cerita dah agak panjang kan. Sebenarnya tu flashback dalam 2-3 langkah yang aku habiskan tu. 1, 2, 3 aku terlembik lah. Sebab benda tu semua sak. Betul. Sampai kita rasa meremang kejap kalau tengok macam. Sebab kawan-kawan aku cakap, bukannya mana kawan-kawan. Ini kira tak, dia akan jadi macam persoalkan macam ini perjuangan aku dan mana korang? Adakah korang berjuang sama-sama lagi? Jadi kira G7 tu bukan aku seorang G7 lah. Dia macam kami dulu sama-sama susah, tapi masing-masing bila dah kerja tak dapat nak naik gunung, makin tak sihat, injuries, futsal lah, apa benda kan. Time tu juga dia macam, bro, G7 ni untuk kita lah. Aku buatkan untuk kita lah, bukan untuk aku lah. Jadi dia punya permainan ni aku cakap dia pun sebab dia masih ada lagi. Sebab aku masih ingat rasa tu kan. Jangan nangis jangan live pula. Lu orang dah tak boleh naik gunung. Kita padahal dulu susah sama-sama. Lu orang dulu masa naik gunung dengan gua, lu orang backup gua macam nak gila sebab gua gemuk. Tapi sekarang gua dah boleh bro, gunung tahan ni gua buat sak-sak soy bro. Gua buat gunung tahan ni bro, gua buat sebagai porter bro. Gua bukan peserta. Dan gua sampai campsite tak ada OT, tak ada injury, tak ada apa. Gua huha je daripada bawah sampai ke puncak sampai ke bawah balik bermain-main je. Kiranya kalau boleh dihadiahkan Grad G7 ni gua hadiahkan untuk kita lah. Kita kongsi lah sama-sama. Betul. Lama aku duduk kat situ menangis. Seronok kalau dengar balik. Yelah rindu. Jadi sesuatu yang macam berat dia. Benda yang berat nak dilupakan memang takkan boleh. Serupanya. Tapi kan Badik, minta maaf saya mencelah sikit Saya suka dengan Badik punya prinsip atas apa, bukan puncak yang dikejar, tapi perjalanan itu. Iaitu apa? Adventure, journey. Adventure dia ada journey kan. The journey tu. Tapi Macam cerita Journey to the West dah. Bila dah balik tu kan, baru perasan
logik lah ID cakap aku akan menangis. Sebab perangai aku kat puncak tak sama dengan orang biasa. Bukan dia macam dia. Kau sampai Gunung Tahan mesti kau nak ambil dengan signboard Gunung Tahan kan? Betul. Dia tulis Gunung Tahanan. Kau tahu aku nak ambil gambar kat mana? Aku nak ambil gambar kat belakang tu. Asal? Kenapa pula? Apa? Atas dasar apa? Pelik. Kan? Jarang orang ni. Orang kejar view kan. Aku macam tengok view macam okey. Ambil gambar dengan ni lah. Tak nak, aku tak nak kat sini. Aku nak daripada belakang dia. Okey. Sebab tu lah. Sebab aku malu nak bergambar dengan puncak Gunung Tahan tu dengan gambar signboard tulis Gunung Tahan. Padahal signboard yang sama je. Ini tulis Gunung Tahan, yang ni tak tulis. Betul, kosong kosong. kan. Tapi aku nak gambar pada belakang ni. Sebab bagi aku, dulu aku pernah aku letakkan, kalau sekarang lah, bahasa dia lebih kurang, aku macam pernah ada niat kotor. Aku nak utamakan ego, aku nak G7 puncak. Tapi bila aku sedar yang sebenarnya yang nikmat dunia yang ada adalah perjalanan hidup, aku malu nak ambil gambar dengan kau. Sebab aku niat aku pernah tengok kau dulu salah. Tak, dulu aku nak kahwin dengan awek tu sebab dia cantik, bukan sebab budi bicara dia. Betul. Dia dah jadi macam mind blowing kejap. Tadi ingat apa Badik kata ni, dia akan jadi satu flashback apa lagu Ibet di DJ. Perjalanan ini sungguh sangat. Jadi lagu tu memang antara lagu tema mendaki ke lah. Sebab betul. dia ada isi. Dia ada isi. Dia macam shit lah, kau kenapa tak nak ambil gambar ke depan ni? Sebenarnya aku malu tu. Asal aku rasa malu dengan Gunung Tahan ni sebab dulu aku nak datang sini, aku nak conquer dia. Aku datang sini, aku nak takluk Gunung Tahan. Tapi sebenarnya kan, kita macam manusia kecil kan. Jadi bagi aku mendenda diri aku ambil gambar di sebalik signboard pun cukup lah. Bagi aku dah cukup malu lah macam. At least ni satu kenangan untuk akulah. Betul. Alright, Badik, boleh kita baca komen ni? Sesi rasa komen dah banyak sangat ni. Saya dah tak tahu nak start dari mana. Boleh kita tengok tak? Rasa saya start daripada ni kot. Yang PTT outdoor tadi tu. Betul tak? Ke bukan? Mana? Dekat dah yang... dah. Tu dah. Okey, tu dah kan? Kita sekarang dekat siap collect shoot. Tahu pun kau. Milo Whiskey Charlie. Abang Eddie dah tak ada kat kau ke? Ada kat belakang kau. Daniel Oji dululah dapatkan ilmu tu setengah mati. Betul. 2005 150 tu besar tu. Sekarang unlimited 40 kot. Itu tu. Dulu punya internet harga macam beli emas. Rare betul. Gunung pertama saya naik, Gunung Sarantubong. Kat mana tu? Sarantubong belah Sarawak kan? Ke Sabah? Saya tak pasti. Nanti kena try research sikit. Tapi tu badan tak payah cerita lah bang. Sekarang kita dua lebih kurang. Itu tak ada lah. Video ke. Alright. Okay, gang, tap screen gang. Kita berada pada 14.7K mencari kepada 15K like. Cari saya ke? Sebut-sebut dia dah muncul lah. Apa cerita? Lalu orang ni tadi ada siapa dah? Siapa tadi? Saya dah tak ingat apa nama dia. Milo Whiskey Charlie. Milo Whiskey Charlie. Dia Roger. Ni Abang Eddie. Milo Whiskey Charlie bertanya. Sarantubong kat Kuching Sarawak. Emas pun murah tu gram. Kau bayang kan dulu nak beli internet lagi mahal daripada emas. Tapi Badik nak tanya ada rasa seronok juga kalau kita cerita pasal gunung-gunung sebelah Semenanjung. Bahagian Sabah dan Sarawak juga. Sebab apa? Kita sebagai orang Semenanjung pun agak kurang. Dengan siapa pencerahan patut saya next. Dengan Badik pun boleh juga. Agak-agak gunung di Sabah dan Sarawak. Menariknya di mana, apa yang terbaik ni, seronoknya kat sana. Sebab apa? Alaminya kat sana, jujur saya kata. Kalau real lah ke tidak juga. Itu saja je. Tapi alaminya kat sana pun tak kurang hebatnya bab pembalakan ni. Tak kurang hebatnya. Tak kurang hebatnya. Mungkin lebih ganas. Tapi kalau nak bersembang pasal jalur pendakian di sana, antara orang yang paling sesuai untuk kau sembang ada Idan lah. Adik Dan. Sebab dia antara rakan pendaki Semenanjung yang pernah duduk kejap kat sana dan explore kat sana. I see. Menarik juga. Okey, tapi ada satu komen ni best. Apa ni? Satu box Sarawak. Betul-betul. Dulu emas harga 1 gram. Sekarang 150. 330. Oi, tinggi. Saiful bukan Saiful. Ni macam mana ni? Tanya Benny lah. Benny sampah. Benny dia tahu Kinabalu pun lebih kurang je. Apa cerita?
Gunung Satu Bun tepi laut. Ya, boleh dihike kan. Okey. Ganas juga game balak Okey, sembang-sembang santai hari ni. Terima kasih kau adventure. Pionex, thank you for join my live. Sekejap dah berada 15.6k. Terima kasih siapa yang tag screen. Okay. 15.6 mencari 16k Rasanya kita patut review satu barang boleh kita review satu barang lagi. Sebelum kita nak start dengan tajuk. Manakah satu barang tersebut? Okey, korang ada barang nak tanya, tak apa pergi apa? Kalau korang ada barang nak tanyalah, contohlah. Betul lah. Aku ingat nak pergi bag juga. Kan. Saya nak pergi bag je. Item nombor 9 NUP30. Dah muncul lah ini. Putri Lilin dah kembali. Ni di antara barang panas yang seronok lah kalau korang ada orang minta UT27 ada orang minta review tu. Boleh. Jom. Ada orang minta review UT27, kita akan pergi. Okey, kita tukar Naiko UT27. Sambil Mak tengah nak prepare tu, minta tolong korang add to cart lah. Belanja dulu add to cart, geng. Buka dulu, tengok barang tu, pasal add to cart. Jadi kita sambung. Lepas review barang ni, kita sambung podcast kita. Okey. Saya review ala kadar je lah. Nak review lebih detail, jumpa malam nanti. Boleh? Alright. UT27 max output sehingga 800 lumen berkapas max output 800 lumen. Serta kategori dia merupakan kategori hybrid. Apa menarik tentang UT27 ni? Salah satunya diberikan dengan dua bateri, iaitu bateri petak HLB 1300. Ada lagi memberikan sack bag. Lucah sikit saya kata sack bag betul tak? Sack bag betul lah. Tak tahu, saya dengar saya punya ni macam perkataan dia tak baik. Tapi indah dia. Penggunaan sack bag boleh dijadikan sebagai lantern. Ada lampu kuning, putih dan merah. Kategori dia impact resistance 1 meter. Yang paling menarik dia IP64 IP66. Ini sikit sebanyak model UT27. Nak tahu lagi detail lagi, jumpa malam nanti. Alright. Okey, itu saja. Jelas bang Cik, Dek jangan makan time bag kuning ada. Ya. Apa tu? Jangan. Aku ingatkan Dek Jang makan time bag kuning ada. Ingat jangan Pakai jang Sebutnya jangan. Jangan rasanya ni. Tak boleh makan tak tahulah cerita. Alright, next. Okay. Dah termakan habis dah. Dah habis satu apple lah. Okay, next question pula Question, okay, saya nak tanya kat korang dalam ni, ada tak nak bertanya apa-apa tentang hutan ke apa kan? Boleh tanya apa-apa soalan saja dekat dalam komen ni. Cubalah, asyik tanya saya je yang tanya. Abedi, minta tolong Abedi ada dekat live ni. Tolong komen sikit soalan kita bagi. Soalan yang boleh menggerutu kepala Abedi. Minta tolong. Saya ada soalan, mantap. Jom. Kita tengok. Menunggu soalan. Kalau korang yang ada dalam live ni kan, nak bertanya apa-apa boleh saja drop komen. Okey. Tajuk apa ni? Tajuk hari ni berkenaan dengan rimba, bahaya rimba atau manusia. Soalan ni kalau ikutkan mesti macam soalan saya. Ada soalan? Itu soalan saya. Tajuk apa hari ni? Tajuk apa ni? Itu soalan saya. Senang soalannya tu. Bang, dalam hutan makan lagi sedap dari makan kat bandar. Boleh tak ulaskan sedikit tentang bang, dalam hutan ini? Makan lagi sedap dari makan kat bandar. Betul. Kenapa Badik boleh kata betul? Pertama, bila dalam hutan kita punya fokus lebih jelas sebab tak banyak benda nak buat. So apa, dalam hutan majoritinya tak ada internet. Kemudian dalam hutan kita lebih menghargai. Sedap tu sebenarnya subjektif. Ada orang bagi dia sedap, ada orang tak bagi dia tak sedap. Tapi untuk boleh makan dalam hutan tu, bila kau terdesak, baru kau tahu yang kau perlukan sebenarnya adalah makanan. Kau sedar kau bukannya perlukan lauk pauk yang banyak, tapi kau perlukan nasi dan sedikit lauk. Kalau tak ada sedikit lauk, nasi pun jadilah. Dan kita bila menghargai sesuatu tu dengan jauh lebih baik, barulah kita boleh menghayati dan mengistilahkan dia sebagai sedap. Cakap macam berpusing-pusing kan, macam apa Barwa ni cakap ni, apa gemuk ni cakap ni kan, tak guna. Senang je tu. Dia kata macam tu. Aku dengan kau, kita pergi jalan dekat KLCC versus sambil berbual lah ni selama 4 jam. Kau pilih, ambillah 8 jam.
Kau pegang barang je, asal tak mahal aku belikan. Okey, dengar aku dengan kau selama 8 jam sehari. Ataupun engkau dengan Mimi Lana. Kau tahu kau kenal ke tak artis? Mimi Lana? Siapa artis kau kenal? Perempuan, anak dara Cun. Saya kenal ni je, adik Nilofa. Jujur saya kata. Minta maaf. Engkau dengan apa nama perempuan adik Nilofa tu? Bukan lepak di Q Bistro. Antara Q Bistro dengan Petron tu jalan panas kan. Dia berdiri itu sejam sembang. Tak minum tak apa, sembang gitu je tapi sejam. Mana lagi seronok? Kau jalan dengan aku 8 jam pergi shopping ke, kau lepak dengan dia sejam? Lepak dengan dia sejam Kau nampak? Dari sudut sebenarnya sedap, cukup ke tak ke, padahal mewah kau lepak dengan aku, jauh lagi mewah lepak dengan dia. Tapi disebabkan kau appreciate, kau tahu kau tak akan dapat lepak dengan dia, tapi kau sedar, tak apalah, sekali ni je untuk semua hidup, lepak je, sembang. Itu pun bukannya pegang badan pun tak ada, sembang, tengok muka kau, tapi dia eye contact kau sejam. Sejam. Sampai mati kau tak boleh lupa kan. Betul. Jadi macam tu juga kalau dalam gunung ni, dalam hutan ni, kenapa makanan boleh jadi lagi sedap? Sebab kita sedar daripada tak ada, lebih baik ada. Bila dah ada, dapat yang cukup masinnya, cukup masamnya, sedap siap. Pula suasana makan rehat, kan tenang. Tapi itulah, betul lah, kita kembali balik kepada konsep apa ni, sederhana tu yang terbaik. Yelah, kadang kalau kita berlebihan, contoh dalam sebuah kuah, jikalau terlalu berlemak pun kita muak. Kena pula orang kata apa, nasi kat Penang kan, Penang tu nasi kadang asur semua kan. Asur kau semua cedok je kan, sodok semua lauk. Bila sekali nampak memang menyelerakan, kena satu suap kenyang. 2-3 suap macam tak boleh lah, rasa dah muak lah tiba-tiba. Itu mungkin betul apa Badik katakan. Lagi pula kalau dalam hutan, bila dihidangkan dengan cara yang macam mana ada banana leaf tu lah ke bukan? Benda-benda tu masak dalam buluh. Tapi saya tak pernah masak dalam buluh. Jujur saya kata, terasa nak belajar. Kalau kampung pun kita pergi kan, kat kampung saya masak pun macam orang kata apa, guna kayu api. Itu biasa standard. Sampai masak nasi pun pakai kayu api tu. Itu pengalaman lah. Ada sampai pernah hangus kat bawah berkerak berkerak buntut dia kan. Berkerak buntut masak dia. Nasi dalam buluh ke. Benda-benda bermain-main dengan benda-benda sebab benda-benda yang baru. Contohnya, kau pernah makan nasi strawberry? Tak pernah. Aku tak tahu lah dalam ni kalau aku sebut nasi strawberry korang boleh faham ke tak. Nasi beras dimasak di dalam air kotak strawberry ataupun air kotak lychee. Tak pernah. Boleh mah. Tak, dia tak terbakar ke? Okey, tajuk ni saya akan bawa kepada next video. Nanti kita buat konten kan, kita pergi camping, kita buat konten cara masak nasi dalam air kotak. Tu Syun. Dengan air kotak tu sekali kita masak. Mantap Saya rasa kena buat juga. Pasal benda ni kita belajar tentang survival sekali, betul kan? Alang-alang tu boleh sedikit urban purpose juga kan? Boleh lah, urban purpose sikit-sikit kan. Hasil letak garam pun cukup. Betul babe. Apa ni, kita kena baca komen sikit Apa paling berbahaya dalam hutan ni? Ada 3. Cinggir. Kau dah makan je. Dah tua, tak menepati masa, cinggir. 3 benda je tu bahaya. Kopi bang, boleh share tak website yang cerita detail pasal pokok-pokok? Tak tahulah website mana yang cerita pasal pokok. Nanti saya try tengok. Kalau tak pastilah, wallahualam. Tak pasti kena cari Kita orang pun tak tera sampai tahap tu. Lagi-lagi masak dalam buluh. Masak dalam buluh. Macam tengah dengar ceramah motivasi. Alih. Ini sambil bang, saja kita sambil bersembang podcast tengah hari. Bukan nak promote barang secara hard sell, tapi secara soft sell saja, tapi lebih kepada nak bersembang Sembang saja tu. Perkongsian pengalaman dan juga atau kalau boleh ilmu dengan Mak itu saja. Alright. Okey, Badik. Alang-alang kita dah tepat pada pukul 2.32 minit. Alright. Nak bertanya, ada soalan tak daripada korang semua? Tak sedap nasi jadi manis. Kita tengok siapa yang suap Tengok siapa yang suap pula Gitu. Alright. Saya nak tanya kat sini, minta tolong sesiapa ada soalan ke apa, boleh saja drop komen. Sebab apa, kita sudah di pada penghujungnya. Okey, dah 2.30. Dah mula cari nasi. Perut dah menggeruncang. Okey. Jikalau tiada apa-apa, dah 17k like. Terima kasih update-nya lagi. Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat. Okey. Okey, rasanya ada sikit nasihat ke apa sebelum kita end kan?
live ini daripada Badik? Macam semalam juga, nak tanya pendapat korang. Ada 10 viewer dalam ni. Macam mana dengan live kita kan? Okey ke tak kalau kita buat 12.30 sampai 2.30 setiap hari, kecuali Jumaat, Sabtu dan Ahad lah. Ya, betul kan? Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kita buat 12.30 sampai 2.30. Sebab kalau tengok banding dengan live semalam, live hari ni dia rancak sikit, ramai orang kan. Dan juga daripada tajuk, kami masih berhutang antara tajuk yang list macam-macam hantu, cerita hantu kat gunung. Mungkin esok lah kita cover pasal seram, cerita seram di gunung. Angker. Tak apa, mungkin kalau kau rasa Dek, beg kuning boleh lah letak barang yang murah-murah sikit ke, supaya kita orang boleh support. Kalau ada idea macam tu pun cun juga. At least kita orang tahu lah, kita ada direction apa benda yang kita nak buat. Sebab kita kalau boleh nakkan feedback daripada korang. Dapat feedback daripada korang feedback daripada korang semua ni, kita akan, siapa tak nak teruskan, mesti kita akan teruskan. Dan kita rasa appreciate, dihargai. Dan apa yang kita buat ni rasa macam berbaloi. Aku sharekan ilmu, korang akan dapat ilmu, pengalaman. Sambil tu entertainment kita panggil. Entertainment pun ada juga, insya-Allah. Sikit sebanyak, salam kenal 20. Gitu. Dan kepada kawan-kawan yang berjinak masuk hutan, naik gunung, nombor 1, jangan bongkak celupak. Asyik. Betul-betul lah. Boleh saya masuk tajuk. Bahagian percakapan. Yang asyik kepada kawan-kawan yang nak berjinak masuk hutan, naik gunung, nombor 1, jangan bongkak dan celupur. Nombor 2, dengar cakap leader. Betul? Kita tak nak, okeylah, mungkin cara kita mengakhiri, kita menasihati sambil-sambil. So korang mana yang baru nak masuk hutan tu, kalau boleh bersedialah kan, plan betul-betul. Jangan nak mendabik dada. Sebab tadi macam aku cakap, aku pergi Gunung Tahan dulu, ingatkan aku nak conquer Gunung Tahan. Tapi ayat dia, kalau Gunung Tahan ni nak tunjuk dia punya belang, dia gelik sikit je, baru terabur aku mati. Maksudnya alam tu sekuat itu. Jangan kau datang, kau tak akan dapat cabar dia pun. Kau datang, kau daki dia dalam keadaan alam tu tidur. Maksudnya dia tak pandang pun kau siapa, kan? Tapi kalau kau nak bermusuh dengan alam, kalau dengan izin Allah, Allah cakap bolehlah kau angkat bahu kau sikit, istilah lah kan, bergolek babe, berpecah kau kat situ mati, aku ingat berpecah badan ni. Yelah kan, sebab kadang saya teringat atas satu kisah di mana Rasulullah dilempar dengan batu dan malaikat mengatakan tak tahulah, ini apa yang saya belajar, harap kalau betul, alhamdulillah, jikalau saya salah boleh tolong betulkan, insya-Allah. Kaum kafir Quraisy membaling batu dekat Nabi Muhammad SAW sehingga ke mendarah, dan malaikat merasakan, ini tak patut. Dia mengatakan, ya Muhammad, jikalau engkau ingin aku melemparkan menterbalikkan gunung Uhud ni kepada mereka sekarang juga aku boleh buat. Dia punya ngeri tu terasa macam, betul lah, perbuatan, percakapan kenalah sentiasa jaga. Kadang kita kata kita ini ikut kepercayaan kita juga, betul. Setiap apa yang kita buat ni dipertanggungjawabkan. Tak kisahlah kat mana, sebab apa? Hukum memelihara dan memelihara alam ni ada dekat kita. Allah datangkan, wujudkan kita atas dasar ada sebab. Bukanlah kita just boleh, apa yang Allah bentangkan semuanya dia hambarkan kepada kita, boleh kita nikmati macam tu. Tidak. Tetapi hakikatnya kita kena ambil contoh, setiap benda perbuatan, makan pisang sebab apa pun ditanya juga. Gitulah. Contoh aje. Aziz. Kipas berapa? Ada kipas ke? Kipas berapa? Kipas ni depan ni. Kipas tak masuk kipas kan? Ada, tapi kipas tak ada pula dalam beg kuning live. Malam ni. Malam ni lah. Tapi harga dia pun tak ingat berapa. Harga ni 179, yang ni 130. Tapi kita memang ada stok, cuma terlupa nak masukkan dalam beg kuning. InsyaAllah beg kuning malam adalah beg kuning hard sell, bermula dari lebih kurang pukul 9 9 sampai 10. 9-10 macam tu lah. Lambat sikit live bang, pukul 1.30 PM cun. Nak solat dulu. Itulah kita orang pun macam selalu terkejar-kejar agak. Okey tak kalau 1.30? Pukul 1 boleh, 1.30 boleh. Sebab apa? Kita nak direct lama. Sebab kalau kita ambil start daripada pukul 12.30 ni, orang dah start makan tengah hari. 12.30 orang dah start makan tengah hari, dah start keluar kan. So dia akan ada masuk masa rehat. Sebab kita boleh menemani orang makan lunch kan. Jadi sejam kan. Okeylah, kita terpaksa stick 12.30, 2.30 lah. Boleh santai lagi lah. InsyaAllah. Kita jumpa lagi pada masa akan datang.
InsyaAllah kalau ada rezeki esok jumpa Esok. time live. Baik, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru datang ke apa, jangan lupa follow kita orang untuk mengetahui info yang lebih lanjut. Yes, jangan lupa follow. Cik. Okey, baik. Assalamualaikum. Jadi kalau ada apa-apa, last round inbox kita orang. Jom makan tengah hari. Bye bye.